Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, syukur pada Allah. Sama-sama kita mengucapkan segala kesyukuran bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan keizinannya kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam rancangan harian saya sepanjang musim PKP, PKPD, PKPB ini, iaitu bersama saya Faiz Al-Hajari. Pada asalnya memang saya fokus untuk cerita tentang COVID-19, tetapi memandangkan kita pun semua tahu COVID-19 negara kita ini berjaya dikawal dengan baik oleh Kementerian Kesihatan. Terima kasih kepada petugas-petugas Kementerian Kesihatan, baik daripada menteri sampailah ke nurse-nurse dan sebagainya. Jadi kita beralih isu-isu kita juga kepada isu-isu semasa, isu-isu politik, isu-isu yang orang kata apa, mencengkam kehidupan kita sehari-hari. Kerana apa? Kerana apa yang berlaku dekat tampuk pemerintahan, apa yang berlaku dekat kerajaan, apa yang berlaku semasa pilihan raya, apa yang berlaku dalam perubahan kabinet dan sebagainya, benda itu semuanya pasti akan memberikan impak kepada kehidupan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kerana apa? Kerana mereka inilah sebagai penentu dasar, dan mereka juga yang akan melaksanakan dasar-dasar tersebut, dan kita selaku rakyat Malaysia ini, kitalah yang akan menerima apa sahaja dasar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kalau baiklah yang mereka tetapkan, baiklah untuk kita. Kalau benda yang mereka tetapkan itu bodoh, maka bodohlah yang kita dapat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Oleh kerana itu, jangan main-main dengan kuasa undi, jangan main-main dengan kerajaan, jangan main-main dengan kebolehupayaan kita setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil-wakil kita dekat parlimen dan sebagainya. Kerana apa sahaja yang bakal berlaku kepada kita pada masa akan datang adalah tertakluk kepada apa yang kita pangkah, siapa yang kita pangkah, siapa yang kita pilih. Jadi selepas itu, tuan-tuan, tugas saya di sini adalah bukan untuk mempengaruhi anda secara membuta tuli, tetapi saya ingin memberikan penjelasan dan penerangan supaya anda faham situasi semasa. Dan yang keduanya, anda juga tahu pada masa akan datang siapakah yang lebih patut anda pilih untuk menjadi wakil anda di dalam parlimen, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Selamat malam saya ucapkan, selamat malam Isnin. Besok kebanyakan anda mungkin telah pun bekerja kembali, dan mungkin anda ada yang dah lama bekerja macam saya sebagainya. Jadi kita ucapkan selamat kembali bekerjaya, selamat kembali bekerja. Dan saya difahamkan juga mulai besok sekolah-sekolah memandu akan kembali dibuka dan juga beroperasi. Sekolah memandu bukan sekolah biasa. Sekolah biasa belum lagi. Sekolah memandu sahaja. Nah, jadi janji sekolah lah kan. Jadi tidak kiralah dari mana anda menonton live stream saya ini, sama ada anda berada di dalam Malaysia, tak kira di timur, di barat, di utara, di selatan, di pantai timur ataupun di Malaysia Timur, ataupun anda berada di negara-negara jiran seperti Indonesia, seperti Brunei, seperti Thailand, ataupun Filipina, ataupun Brunei, dan juga jika anda juga berada di jauh seperti di Amerika Syarikat. Malam ini insya-Allah kita akan cuba sembang sedikit berkenaan dengan apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat pada ketika ini. Dan tidak kira anda berada di Rusia ataupun anda berada di Australia ataupun di Kanada atau di mana sahaja, saya nak ucapkan salam sejahtera. Semoga anda berada dalam keadaan keselamatan dan juga keberkatan bersama-sama dengan insan-insan yang tersayang, insya-Allah. Bersama-sama dengan saya lagi sekali, Faiz Al-Hajari. Lupa pula aku nak pin komen. Okey, bersama-sama saya dengan Faiz Al-Hajari lagi sekali pada malam ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk orang kata apa, kita bersama-sama kata apa, menguraikan beberapa isu-isu penting yang melanda negara ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan juga apa yang penting, tuan-tuan dan puan, kita nak mahukan kata apa, kerjasama anda juga. Kita mahukan participation daripada anda untuk sama-sama memeriahkan live kita pada malam ini. Pertamanya, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin meminta jasa baik anda untuk belanja saya like. Belanja saya like ataupun love stream ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Like ataupun love stream ini. Dan yang kedua, saya nak minta jasa baik anda
untuk orang kata apa, membelanja, saya share. Minta anda supaya sharekan stream ini sebanyak-banyaknya, supaya tak kiralah di mana-mana sahaja di pelosok dunia ini, mereka akan dapat sama-sama menyaksikan stream saya ini, insya-Allah. Dan yang utama juga tuan-tuan puan-puan sekalian, saya juga meminta jasa baik anda untuk subscribe saya punya channel YouTube di bawah ini, iaitu Al-Hajri Studios. Anda boleh subscribe channel Al-Hajri Studios ini, insya-Allah, di mana saya akan sentiasa upload video-video yang sudah tentulah berkaitan rapat dengan apa yang kita bincangkan dekat Al-Hajri Live ini. Dan video saya terkini saya upload siang tadi adalah video berkenaan dengan hipokritnya puak-puak Pakatan Harapan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam menangani isu MP ataupun adu lompat ini. Kita akan bincangkan semua ini. Dan macam mana kita tebutkan tadi, tuan-tuan puan-puan sekalian, ada beberapa topik yang kita akan bincangkan. Yang pertama, satu itulah kita bincangkan tentang isu etis ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Macam mana kita tahu, salah seorang daripada sahabat Siti Kasim telah pun meninggal dunia hari itu, 29 hari bulan, akibat dilanggar oleh pemandu mabuk, dan timbul satu polemik tentang di manakah dia akan ditanam dan sebagainya, which is dia dah dikebumikan pun. Tetapi ada beberapa perkara yang kita harus bincangkan sebagai satu pengajaran buat kita bersama, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita akan bincangkan sebenarnya nanti. Yang keduanya, siang tadi je kalau anda perasan, saya ada juga men-share, saya telah share dekat FB saya ini berkenaan dengan luahan rasa daripada Uncle Kentang, Kuan Chi Heng, yang mengatakan bahawa dia dah tutup kedai. Dia dah tak nak sangat bantu orang sebab ramai sangat yang meminta-minta bantuan tetapi tidak mahu berusaha dan sebagainya. Dan Uncle Kentang dah menjadi tension, dah menjadi marah. Lalu dia pun kata, lepas ni saya tak nak bagi bantuan lagi dah. Saya kalau boleh, kalau nak bagi bantuan tu, biar orang tu betul-betul memerlukan, ataupun ke jenazah sajalah yang saya akan tolong dan sebagainya. Kita akan bincangkan juga perkara itu. Dan sudah tentulah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tidak akan dapat lari daripada isu-isu politik semasa kita, tidak akan dapat lari daripada apa yang berlaku di hadapan mata kita, iaitu berkenaan dengan power struggle, tentang kemelut politik yang tidak berkesudahan di kalangan Pakatan Harapan itu sendiri, tuan-tuan dan puan. Dan malam ini insya-Allah saya nak cuba membincangkan dengan anda semua tentang mengapakah Tun Mahathir, seorang yang kita sangat kenali, begitu membenci DAP dan pernah memberikan amaran kepada orang Melayu agar menjauhi serta tidak percayakan DAP, tiba-tiba kali ini seolah-olah macam dialah defender DAP yang paling ulung. Yang itu yang kita akan bincangkan juga sebentar nanti. Saya mendapat maklumat-maklumat, tetapi saya hanya menyampaikan, saya hanya memanjangkan maklumat tersebut, dan saya tidaklah merekayasa maklumat-maklumat tersebut. Apa yang diberitahu, itulah yang saya akan cuba beritahukan kembali kepada anda untuk kita sama-sama menilai. Untuk kita sama-sama menilai tentang sejauh mana kebenarannya. Dan yang paling penting juga, untuk kita sama-sama menilai adakah patut untuk kita mempercayai kembali insan yang bernama Mahathir bin Mohamad ini. Dan sudah tentulah seperti mana saya telah upload tadi pada awal malam tadi, iaitu berkenaan dengan George Floyd. Cerita berkenaan dengan seorang lelaki kulit hitam yang dipercayai melakukan jenayah sebenarnya, tuan-tuan puan sekalian. Memang dia melakukan jenayah, walaupun jenayah beliau tu taklah jenayah yang terlalu besar. Tetapi telah melakukan jenayah sehingga ditahan oleh polis. Namun ketika dalam penahanan je itu, dia menyebabkan dia meninggal dunia akibat tidak dapat bernafas. Dan peristiwa itu telah mencetuskan satu rusuhan yang sangat dahsyat yang berlaku di Amerika Syarikat pada ketika ini. Dah pun merebak daripada Minnesota, merebaklah ke seluruh Amerika Syarikat. Dan ianya umpama macam orang kata apa, benda yang meletus secara tiba-tiba. Dan itu yang kita bincangkan. Dan kita juga akan cuba bincangkan tentang apakah impaknya rusuhan yang berlaku dekat Amerika Syarikat tersebut terhadap dunia secara khususnya. Dan adakah Amerika Syarikat ini akan menerima nasib seperti mana Rusia yang berpecah akibat daripada pergolakan dalaman dan sebagainya, seperti Yugoslavia dan sebagainya. Baik, kita akan mula-mula kita akan baca komen-komen di tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita akan baca komen-komen dulu. Kita menghormati rakan-rakan kita, kita menghormati para viewers kita, kita menyanjungi, menyayangi anda semua. Kerana tanpa anda siapalah saya, tanpa anda siapalah Al-Hajri Studios. Dan seperti biasa tuan-tuan puan-puan sekalian, jika anda ingin menghubungi saya, anda boleh menelefon saja 016-766-2616. Tapi call kejap lagi lah, bagi macam aku cakap dulu. Kan kejap lagi kan aku baru nak cakap 3 patah kau dah call. Tak sempat aku nak ulas, kan?
Jadi call kejap lagi insyaAllah 0167662616 ataupun anda boleh juga WhatsApp saya di talian yang sama, ataupun anda juga boleh melakukan WhatsApp call jika anda tidak mahu untuk menggunakan kredit anda. Dan saya sebenarnya nak memanjangkan jemputan untuk call ini kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Setiap hari saya meminta anda untuk call saya, sebab saya tahu ramai di antara penyokong Pakatan Harapan yang tidak puas hati dengan live saya serta video-video yang telah saya hasilkan. Ramai antara penyokong Pakatan Harapan yang tak suka dengan apa yang saya sampaikan dan memang mengatakan sebenarnya saya ini merepek, saya ini melabun, saya ini cakap sembang kosong dan sebagainya tanpa fakta dan sebagainya. Saya tak ada masalah tentang kritikan, insya-Allah. Cumanya saya mengharapkan agar anda yang mengkritik ini walk the talk dan boleh hubungi kita di talian 0167662616 sekarang. Bukan sekarang lah, dalam live kita ini tuan-tuan puan-puan sekalian, supaya kita sama-sama dapat berbincang, kita sama-sama dapat berdiskusi secara langsung. Okay, saya tidak dapat untuk menerima video chat kerana saya tak tahu kenapa setting saya tak terima video chat. Tapi yang penting saya memberikan ruang kepada anda untuk menghubungi saya supaya kita dapat berbincang on air tanpa sebarang selindungan, tidak ada sebarang editing dan sebagainya. Saya memanjangkan cabaran ini kepada anda semua, wahai penyokong Pakatan Harapan. Hubungilah saya 0167662616. Kalau anda nak hubungi saya di luar waktu live, memang saya tak angkat call. Kalau anda nak hubungi saya di luar waktu live kita, memang saya tak akan layan. Saya tak tengok pun telefon ni. Tetapi saya hanya tengok telefon ini ketika live sahaja. Okey? Jadi inilah masanya untuk anda berdiskusi dengan saya. 0167662616 insyaAllah. Terima kasih kepada rakan-rakan kita seperti Badrul Zaman, seperti Hakikat Insan Aziz, Muhammad Rizal, MZD, Lisa Larissa. Hari itu borak lama dengan Jia Kak Lisa. Itu dah kisahnya. Berapa lama borak? Jia kata sejam lebih borak dengan Jia itu. Itu kisahnya. Kita ada Tonic Yusni. Okey, barulah saya tahu tuan-tuan puan-puan sekalian dengan detail, rupa-rupanya sahabat kita Tonic Yusni merupakan seorang OKU. Okey, minta maaf Tonic Yusni, saya cakap berdasarkan yang anda komen tadi. Tetapi saya nak puji Tonic Yusni, walaupun beliau ada sedikit kekurangan, tetapi beliau cekal dan juga tabah, serta seolah-olah macam berdasarkan daripada apa yang ditulis, apa yang disampaikan, saya tak nampak beliau ini ada sedikit kekurangan. Tetapi saya nampak beliau ni sangat seorang yang bersemangat waja, sebagai seorang yang sentiasa vibrant dan sebagainya. Semangat anda memang saya kagum, Tok Nik Yusni, dan saya nak tiru semangat anda, insyaAllah. Baik, kita ada Abu Samah. Saya ialah nak kata pejuang rakyat, besar sangat perkataan pejuang rakyat tu. Allah Akbar. Tak apalah, mudah-mudahan jadilah doa itu insyaAllah. Nur Safizah Kamarudin, kita ada Syarul Salmi, lepas tu kita ada Rusan Sani, kita ada Khairi Azwan Rafa'i, kita Hamidah Angah, lepas tu kita ada Siti Nozaihar, Ahmad Mak Yasin, Moria Ghazali, lama tak nampak Moria Ghazali, Hisham Syukur, sahabat FB saya, Tok Balut Adi Zabdi, Muhammad Hedri Jalil, Ahmad Saleh, Latifah Matsum, Fadlan Ahmad, Amir Aizuddin, YS Mentari, Muhammad Azhar. Kita ada Rossi Studios 2, dan kita ada abang tuan lawyer kita, Haji Muhammad Haris Abdullah, yang sangat-sangat saya hormati, sangat-sangat saya cancungi, menonton live kita juga pada malam ini insya-Allah. Baik, kita akan cerita. Mula-mula kita nak jawab soalan Rizal. Adakah akan bersambung PKPB? Pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian, seperti mana yang anda maklum, ketika ini sudah satu lagi kawasan PKPD telah diwartakan, iaitu dekat Taman Langat Utama. Taman Langat Utama ni dekat-dekat Dengkil, dah berhampiran sangat dengan KLIA dah. Okey, saya tahu sebab salah seorang daripada pakcik kepada isteri saya yang nombor 2 tu, dia duduk di Taman Langat Utama. Okey, dan beliau juga terpaksa tak kerja selama 2 minggu daripada sekarang, kerana beliau duduk di Taman Langat Utama. PKPD tak boleh keluar, anak-anak beliau pun tak boleh keluar, dan beliau hanya boleh duduk di rumah sahaja untuk tempoh 2 minggu. Dan saya difahamkan beliau sedang menanti untuk dijalankan swab test. Anak-anak beliau semua sekali kena jalani swab test. Puncanya apa? Puncanya kerana ada seorang pekerja Bangladesh yang positif COVID-19 dan kemudian menjangkiti ramai pekerja-pekerja asing dekat kawasan tersebut. Dan macam mana kita tahu, kawasan-kawasan ini memang banyak pekerja-pekerja asing yang bekerja dekat KLIA dan sebagainya. Dan saya difahamkan salah seorang daripada rakan FB saya, iaitu Hairul Arifin Tuah, yang juga merupakan bekas kaki tangan Malaysia kini, yang memang penyokong Tegar PAS pada ketika ini, beliau juga terlibat dalam kawasan PKPD tersebut, dan beliau juga bakal menjalani swab test dan sebagainya.
Dan saya difahamkan juga, saya tak tahu kesahihan berita ini, ada beberapa orang warga asing yang melarikan diri ke kota warisan dan sebagainya, dan kita harapkan jikalau benarlah perkara itu, kita harapkan pihak berkuasa dapat menjalankan tindakan yang proaktif, mencari, menangkap dan juga menahan mereka, dan kalau boleh sumbat terus pergi ke DTI, Depoh Tahanan Immigration dekat KLIA tu. Tak payah bagi dia orang balik rumah sebagainya, sebab dia orang ini yang menyusahkan sebenarnya. Macam hari ini sebagai contoh, kita ada 57 kes baru. Daripada 57 tersebut, tuan-tuan perempuan sekalian, 47 daripada 50 berapa tak ingat, cuma 4 saja kes tempatan, tuan-tuan sekalian. Cuma 4 saja kes tempatan yang merupakan warga tempatan, dan selebihnya selain dari kes import adalah kes yang melibatkan warga asing, bukan warga negara. Kini kita punya nombor yang tak cantik ini disumbang oleh bukan warga negara Malaysia. Itu masalahnya, dan itu yang patut kita atasi sekarang ini, dan kita harapkan selesai saja COVID, yang bukan warga negara, yang parti-parti ini, mereka ini dapat kita halau balik ke negara asal mereka. Jangan duduk di sini lagi dah. Engkau ada pun menyusahkan masalahnya. Dan kita nak kekosongan yang mereka tinggalkan ini dapat diisi oleh anak-anak kita, anak-anak Melayu kita, pekerja-pekerja kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah. Baik. So, kita nak baca komen lagi sikit, tuan-tuan puan-puan sekalian. Alright. Firdaus Ibrahim. Saya rasa Firdaus Ibrahim ni sebenarnya menganjing dia. Dia cuma nak memberiakan suasana je, Firdaus Ibrahim ni. Saya tak rasa dia punya pakatan harapan. Cuma dia ni macam kacau menganjing masalahnya. Dan dia cuba untuk memprovoke reaction dan sebagainya. Tapi tak apa, tak ada masalah. Yang pertama, kita nak komen tentang isu yang ringan-ringan dahulu, iaitu isu berkenaan dengan kawan Siti Kasim tu. Okey. Seperti mana yang kita tahu, tuan-tuan puan-puan sekalian, 29 hari bulan hari itu, seorang kawan Siti Kasim yang FB dia bernama Khairul Anwar telah dilaporkan meninggal dunia akibat dilanggar oleh pemandu mabuk. Dan daripada itu, orang duk mengkaji FB dia dan sebagainya, dan mendapati beliau ini merupakan seorang etis. Badan beliau penuh tatu dan sebagainya. Minta maaf, saya bukan hendak mengaibkan siapa, tetapi sekadar untuk beritahu satu fakta. Okey, sekadar nak beritahu fakta kejadian. Jadi timbul dua isu. Isu yang pertama ialah di manakah dia hendak ditanam. Itu satu. Dan yang keduanya, kita lihat ramai juga di antara pemain-pemain FB ini yang melaporkan kejadian beliau meninggal ini dengan mengatakan sedekahkan Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi soalannya ialah, adakah patut untuk kita mengatakan sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah dan sebagainya? Baik, ini pandangan peribadi saya. Saya bukan ustaz, saya tidak mahu menjatuhkan hukum, tetapi ini pandangan peribadi saya. Bagi seorang yang, kalau kita perhatikanlah, saya cakap secara umum kalau orang itu memang dah mengaku dengan jelas dia tu etis, kan, dengan memakai tatu sebagainya, dengan kesedaran dia, dan mengaku diri etis, bagi saya dah jelas dan nyata orang itu telah pemurtad. Okey, bagi saya dah jelas dan nyata orang itu murtad. Jadi bila orang itu murtad, sepatutnya, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia tidak layak untuk dikebumikan dekat tanah perkuburan Islam. Okey, tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam kes Khairul Anwar ini, benda ini agak complicated, kerana macam takut mendatangkan aib satu hal, dan nombor duanya, kita pun tak pasti sebenarnya apakah status agama dia secara rasmi. Memang dia mengaku dekat FB dia dahulu ketika hayatnya dia merupakan kawasan etis dan sebagainya, tetapi kita tidak tahu sejauh manakah dia ni betul-betul etis, ataupun dia cakap dia etis tapi sebenarnya hati dia lain sebagainya, kita tak tahu. Jadi sebagai langkah selamat, pihak berkuasa agama, just tak apalah, kita kebumikan sajalah dekat tanah perkuburan Islam dan sebagainya. Walaupun saya yakin, andai kata kalau mayat tu hidup balik, kan, andai kata kalau si Khairul Anwar tu hidup balik, saya rasa dia pun tak nak dikebumikan dekat tanah perkuburan Islam. Dia tak nak orang-orang agama ini pegang badan dia. Sebab semasa hayat dia, memang dia kutuk gila bapak punya orang-orang agama ni. Memang kutuk gila-gila. Minta maaf, saya lagi sekali, saya bukan mengaibkan, tetapi sebagai satu pengajaran buat kita, semasa kita hidup ini, berpada-padalah dalam kita melakukan sesuatu. Kerana apa? Kerana bila kita meninggal, kalau kita melakukan amal soleh itulah yang akan dikenang. Tetapi kalau ketika masa kita hidup, kita melakukan kejahatan, dan bila kita meninggal, kejahatan itu yang akan dikenal. Itulah kata-kata orang tua-tua, kan, manusia mati meninggalkan nama. Betul tak? Dan nama itu bukan sekadar nama Khairul Anwar, Faiz, Toknet, dan bukan. Nama itu ialah kita punya
orang kata apa, maruah diri kita ataupun kita punya image kita, itu yang kita tinggalkan sebenarnya. Nama itu yang akan disebut-sebut. Contohnya kalau si fulan, oh dia ni dulu baik orangnya, ya Allah. Contoh yang terbaik, baru-baru ini ada kematian kan, seorang mu'allaf. Hari ini dia masuk Islam, besok dia meninggal. Kita nampak benda tu. Seorang Cina, hari ini dia masuk Islam, besok dia meninggal. Husnul Khatimah. Husnul Khatimah, serius dia cakap. Kematiannya sangat baik. Dalam keadaan dia betul-betul suci, betul-betul bersih. Sebab dia baru memeluk Islam. Nampak tak benda tu? Sangat-sangat luar biasa, tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah telah memberikan dia satu karamah, satu kelebihan. Hari ini masuk Islam, besok dia meninggal. Tak sempat dosa-dosa besar dilakukan sebagainya. Tak sempat syaitan menggoda dia. Allah begitu sayang ke dia, kau baliklah pada aku dulu. Memang luar biasa. Satu kelebihan yang Allah bagi sangat-sangat luar biasa kepada sahabat kita itu. Berbeza dengan Khairul Anwar, masih lagi dalam tempoh-tempoh hampir kematian dia, dia masih lagi mengeluarkan status-status ataupun kata-kata yang kesat terhadap kerajaan, terhadap pihak berkuasa agama dan sebagainya. Okey, tapi tak mengapalah. Cumanya yang menjadi polemik yang besar, bila ada orang duk kata sedekahkan Al-Fatihah, sedekahkan Al-Fatihah. Adakah perlu sedekahkan Al-Fatihah? Jawapan saya, tidak perlu. Kerana apa? Kerana beliau mengakui diri beliau sebagai ateis. Dan kita buat apa hendak sedekahkan Al-Fatihah kepada orang yang terang-terangan menolak konsep ketuhanan? Kenapa kita mesti mendoakan, bukan, kita tak perlu doakan kejahatan, tetapi kita juga tak perlu mendoakan kebaikan. Cukuplah cakap mudah-mudahan dia selamatlah kat sana, itu je. Mudah-mudahan dia selamat je lah kat sana. Apa nasib dia kat belah sana tu hanya Allah saja yang tahu. Tetapi kita tak perlu sedekahkan Al-Fatihah. Kerana apa? Kerana semasa hayatnya, kita tak tahu dah berapa lama dia langsung tidak membaca Al-Fatihah setiap hari. Kita tak tahu. Kita tak tahu adakah dia tu hafal atau tidak, atau dia tahu tak Al-Fatihah atau apa dan sebagainya. Kerana dia memang begitu lancang sekali mengkritik dan juga menghina tentang institusi agama dan sebagainya. Jadi, saya bukan hendak meletakkan hukum. Tetapi andai kata kalau terang-terangan seperti ini, perlu ke kita baca Al-Fatihah pada dia? Macam contoh, kita ambil contoh yang agak besar sikit. Macam Mustafa Kamal Atatürk. Kita tak menganjurkan baca Al-Fatihah kat dia. Kerana orang kata apa, Mustafa Kamal Atatürk ni dikhabarkan memang lari jauh daripada Islam dan sebagainya. Betul tak? Jadi kita tidak dianjurkan untuk mendoakan kebaikan ataupun baca Al-Fatihah dan sebagainya kepada dia. Macam tu juga mungkin pada Khairul Anwar ini, kita tak perlu untuk sedekah Al-Fatihah dan sebagainya. Tak perlu doakan yang semoga Allah mengampunkan dan sebagainya. Tak, kita cakap semoga kau selamat kat sana dah. Cukup. Selebihnya aku serahkan kepada Allah. Di bumi ini kau mencabar Allah. Ketika kau hidup kau mencabar Allah. Bila kau meninggal, tutup pulang antara kau dan Allah. Itu cukup. Jadi kepada rakan-rakan Khairul Anwar ini, minta maaf cakap, saya tahu kata-kata saya pastinya akan menyebabkan anda tak puas hati dengan saya. Saya tahu apa yang saya cakap ini bakal menyebabkan anda mungkin nak cari saya, nak melepaskan rasa geram dan sebagainya. Minta maaf cakap, saya terpaksa terus terang. Untuk sahabat anda yang telah mengaku terus terang sebagai seorang ateis dan terus terang melanggar segala hukum Allah yang ada, dan terus terang telah mengkritik, telah menghina, telah mengutuk, telah mencaci institusi agama dan sebagainya, saya nak cakap di sini, tidak perlu untuk kita sedekahkan Al-Fatihah kepada dia. Kerana dalam Al-Fatihah itu ada ayat, kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tetapi jalan yang pilih bukanlah jalan yang lurus. Jalan yang pilih ialah jalan yang penuh dengan dosa dan noda. Jalan yang pilih ialah jalan yang menyumbang kepada kesyirikan. Dan jalan yang pilih ialah jalan untuk menidakkan kewujudan Allah SWT. Na'uzubillah min zalik. Saya tak berani cakap lebih-lebih kerana saya pun tak tahu apakah pengakhirat saya. Semoga Allah membenarkan saya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah juga. Dalam keadaan saya masih lagi mengesahkan Allah dan juga mengikut Nabi SAW. Kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Tetapi kita juga tahu cukuplah kematian itu sebagai pengajaran. Dan kita mahukan kematian Khairul Anwar ini sebagai pengajaran buat kita. Semasa hayat kita, janganlah kita menongkat langit. Semasa hayat kita, janganlah kita seolah-olah macam terlupa ada tanah yang bakal kita kembali. Semasa kita hidup, pastikan kehidupan kita ini dipenuhi dengan berbakti kepada agama, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada negara. Yang paling penting berbakti pada agama. Kerana in the end of the day,
ketika kita dikumpulkan dekat padang mahsyar kelak, Allah tak akan tanya kita ini dalam tengah mana. Allah tak akan tanya kita ni kaum apa. Allah akan tanya tentang agama kita. Malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur, dia tak akan tanya engkau ni dulu negara mana, engkau ni dulu bangsa apa. Tak, dia akan tanya apa? Ma rabbuka, man nabiyuka. Dia akan tanya itu je. Apakah Tuhan kamu? Siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Dan sebagainya. Apakah pegangan kamu sebagainya. Itu yang akan ditanya. In the end of the day, agama dulu. Kemudian bangsa kita, negara kita. Kerana bangsa negara ini merupakan antara sunnah yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Nabi juga selain menegakkan Islam juga memperjuangkan tentang nasib bangsa Arab juga. Kan? Tetapi Nabi tidak asabiah. Kena ingat benda tu. Jadi kita pastikan kita hayat ini kita lakukan perkara yang berguna terhadap agama bangsa negara dan pastikan kita tidak hidup menongkat langit, tuan-tuan puan sekalian. Baik. Kita nak terus kepada komen daripada sahabat kita Izhar Zamri, tuan-tuan puan sekalian. Baik. So kita ada beberapa orang kata apa artikel-artikel yang perlu kita baca, yang diminta untuk saya ulas di sini. Antaranya ialah Liu Qintong punya artikel. Kita perhatikan sejak semenjak ini Liu Qintong begitu agresif kali menulis dekat FB. Begitu agresif kali untuk dia orang kata apa menulis sana, menulis sini, seolah-olah macam dia tiba-tiba dapat idea mencurah-curah untuk menulis dekat FB. Dan sudah pastilah serangan-serangan dia terarah kepada PAS. Dan juga yang terkini, beliau juga seolah-olah macam hendak menimbulkan ketegangan antara Najib dengan Muhyiddin, hendak menimbulkan perasaan tidak senang antara Najib dan Muhyiddin, macam nak mewujudkan satu pergeseran. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita baca tulisan-tulisan Qintong, kebanyakan daripada apa yang disampaikan oleh Qintong hanyalah semata-mata berdasarkan kepada persepsi beliau, kepada pandangan beliau yang tidak disandarkan dengan fakta dan bukti yang jelas dan nyata. Tidak ada. Dia cuma persepsi, tuan-tuan puan sekalian. Baik. Kita ada satu benda yang menarik sebenarnya, tuan-tuan puan sekalian. Ingat tak gambar yang Tun Mahathir dan juga beberapa pemimpin Melayu berjumpa sebelum langkah Sheraton? Masa itu ramai yang kata ini gambar menunjukkan bahawa Mahathir telah pun deal dengan pemimpin Melayu ini untuk orang kata apa mewujudkan sebuah kerajaan baru tanpa DAP dan sebagainya. Okey, dan ada satu sokongan dan sebagainya kan. Dan ada juga pihak macam contohnya ada Mukris dan sebagainya, dia kata, oh tidak, ini sebenarnya bukan, ini sebenarnya lepas mesyuarat MPT dan sebagainya, tidak terlibat dengan langkah Sheraton dan sebagainya. Ataupun ada juga pihak kata sebenarnya masa ini mereka jumpa nak pujuk Tun dengan KPH tapi Tun tak nak dan sebagainya, bla bla bla. Dan mereka mengatakan Zahir Ma'arif dan sebagainya menipu dan sebagainya. Kita ada seorang lagi tuan-tuan sekalian yang telah menyatakan bahawa dia ialah saksi mata, saksi hidup pertemuan pada 23 Februari itu. Okay, so basically-nya dia sebagai bukti dia telah menunjukkan beberapa gambar lagi yang tidak pernah dipaparkan dekat mana-mana media sebelum ini, iaitu tulisan dari Syed Amir Buzakir. Baik, tulisan dia pendek saja. Dia kata di sini, saya turut hadir dalam pertemuan dan mendengar perbincangan untuk menobohkan kerajaan tanpa DAP dan PKR pada 23 Februari yang lalu. Dan pada hari yang sama dikatakan langkah Sheraton itu berlaku. Setelah mendapat kata sepakat bersama-sama Tun Mahathir, masa siang dia bincang tu gambar tu dah dapat kata sepakat dah. Kami menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara dan pada malamnya kami ke Hotel Sheraton. Maksudnya sekarang kronologi macam ni. Siang mereka berbicara, mereka bermesyuarat bla bla bla. Kemudian mereka pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong dan malamnya mereka pergi ke Hotel Sheraton. Namun akhirnya Tun M sendiri yang merubah fikirannya selepas mendapat sokongan 131 ahli parlimen. Biar lihat yang terpahat di dalam sejarah dalam diri ini. Jadi soalan kita tuan-tuan sekalian, apa yang menyebabkan Tun Mahathir ini berubah fikiran? Itu soalannya. Apa yang menyebabkan Tun Mahathir ini tiba-tiba berubah fikiran? Kita rasanya saya boleh terus jump kot. Saya boleh terus jump kepada orang kata apa tentang perkara ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak minta izin sebentar. Saya mungkin akan terpause jap saya punya kata apa? Saya mungkin akan terpause saya punya tapi aku nak pause ke tak nak Jap aku cuba tengok jap. Doktor. Kejap kita cuba jap. Sebab ada benda yang saya nampak itu saya lupa nak transfer.
Dr. Idris. Dr. Idris ke apa? Aku lupa dah. Dr. Ahmad apa nama jap. Kita macam lupa dah siapakah yang memberikan ni. Bukan Dr. Ahmad. Okey. Kita ada benda yang sebenarnya kita nak tulis sebenarnya tuan-tuan sekalian. Ada benda yang kita nak cakap. Okey, kita mungkin saya akan orang kata apa? Sekejap. Saya mungkin mungkin akan terpause sikit saya punya live ni. Kejap tuan-tuan puan. Tak nak pula betul-betul lah bang. Okey, kejap ya. Ataupun kita boleh tengok kat sini. Kod-kod lah kalau kita boleh tutup. Kejap ada benda saya dah bincang sebenarnya. Okey. Ada benda yang kita nak cakap. Ada benda yang best sebenarnya. Ada benda yang sebenarnya begitu orang kata apa detail sebenarnya telah ditulis oleh seorang pengguna FB yang saya nak sampaikan kepada anda semua, tetapi saya lupa nak transfer ke laptop ke tab saya tak dapat nak baca. Saya nak cuba buka laptop saya, kod-kod kalau ada saya dapat extract artikel tersebut di situ. Okey. So kita sementara waktu itu kita akan cuba ulas beberapa lagi artikel yang diminta oleh Izzah Zamri ini. Okey. Kita ada satu lagi artikel, ada 4 artikel yang diminta saya ulas dengan ringkasnya. Okey, artikel yang kedua Depleted Force, okey, which is macam kita tahu merupakan Reggie JC punya ni. Alright. Baik. So, ini merupakan kenyataan daripada Rezwan Yusof. Okey, iaitu mantan menteri kita terbang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Rizal Mat Yusof hari ini mengaku menemui Tun Dr. Mahathir Mohamad di Yayasan Kepimpinan Perdana semalam. Ridwan mengesahkan pertemuan itu selepas tular di media sosial kedatangan beliau di Ibu Pejabat Parti Pemimpin Bersatu Malaysia semalam untuk bertemu dengan bekas Perdana Menteri itu. Ridwan pun menafikan pertemuan itu ada kaitan dengan dakwaannya konon beliau akan menaik diri dan menyokong Perikatan Nasional. Okey. Dia kata apa tahu? Pertemuan itu bukan seperti yang dilaporkan oleh media yang saya akan tinggalkan PN. Itu tak betul. Itu semua fitnah orang yang ada kepentingan yang nak burukkan saya, dia kata. And then saya berjumpa Zul, dia kata saya boleh KP bukan jam 9 pagi, saya boleh berjumpa selepas mendapat pelepasan dari MKN sebab saya negatif COVID-19. Pertemuan itu pertemuan saya berjumpa biasa, ziarah sempena Aidilfitri, kita kawan baik, kawan lama, tiada bincang soal politik. Saya nak katakan di sini, minta maaf Datuk Seri, saya nak katakan sini, awak nak tipu siapa? Minta maaf cakap. Terus terang aku cakap kat sini. Kepada Datuk Seri Muhammad Ridwan, minta maaf cakap, saya bukan hendak mengkritik anda gila-gila, tapi saya nak cakap terus terang. Adakah anda fikir rakyat Malaysia ini IQ rendah? Anda kata anda jumpa perjumpaan biasa dekat dengan Mahathir dekat Ibu Pejabat Pribumi. Kalau betul kau nak jumpa Mahathir, nak jumpa sementara raya sebagainya, kau tak jumpa kat pejabat bang, kau jumpa kat rumah dia. Betul tak? Lagipun bukankah anda juga mengatakan bahawa anda tak boleh bagi PC kerana anda kena kuarantin? Kenyataan penafian rasmi ada PC pada yang hari tu menyatakan bahawa Datuk Ridwan ini tak boleh adakan PC kerana dia masih di kuarantin. Dan sekarang engkau dah sah-sah tak di kuarantin. Engkau dah bersama-sama dengan Mahathir dekat YPK. Masalahnya, so macam mana sekarang ni? Dah kantoi jelas dan nyata. Takkanlah kebetulan kan pada hari yang dikatakan kau nak buat PC tu, engkau jumpa Mahathir. Konon-konon nak ziarah raya, macamlah tak ada hari lain. Tahu tak? Lagipun kalau kau nak jumpa Mahathir, kau tak jumpa dekat office. Kalau kau nak bergaya, kau bergaya kat rumah. Engkau bukan tak tahu rumah Mahathir kat mana. Betul tak? Itu bukan perjumpaan raya. Tak ada pula lepas tu Mahathir kata hari ni kita ada perjumpaan raya sebagai. Tak ada. Sebab Mahathir pada hari itu terus buat PC. Minta maaf cakap. Kata-kata anda ini seolah-olah macam anda memperlekehkan nilai intelek rakyat Malaysia, tahu tak? Sebab apa tau? Anda sebenarnya telah mempertikaikan nilai intelek rakyat Malaysia sebenarnya tau. Anda seolah-olah beranggapan rakyat Malaysia ni bodoh. Konon-konon tak ada kita jumpa sebab nak ziarah Aidilfitri, biasalah raya. Siapa yang anda ingin tipu, wahai Datuk Ridwan? Minta maaf cakap.
Mengaku terus terang kan senang. Mengaku terus terang senang. Saya tak tuduh tak, tetapi tidak ada benda pun yang berlaku ketika ini yang orang kata apa, seolah-olah macam membenarkan apa yang anda cakap sekarang ini. Betul tak? Kita bukan bodoh. Kita bukannya sekolah tak lepas tadika. Kebanyakan kami ini pun belajar budak universiti lah ke. Kami pun rajin baca juga. So, minta maaf cakap lah, Dato' Ridwan. Saya kurang yakin langsung dengan alasan anda konon-kononnya anak jumpa semata-mata kerana nak berziarah Aidilfitri dan sebagainya. Sedangkan alasan anda tidak melakukan PC pada hari itu, hari yang sama, ialah konon-kononnya anda di kuarantin. Ini anda tak kuarantin pun, nak keluar pun tiba-tiba pula kata anda dapat pelepasan dan sebagainya. So contradiction tau. Sangat-sangat kontradik. Again, I want to ask you, who do you think you are? Do you think that you really can bluff every single person here? Come on lah. Kita semua intelek belaka. Walaupun macam mana sekalipun, minta maaf Dato' Ridwan, saya telah menyatakan dahulu dan saya akan nyatakan lagi sekali. Jikalau ada apa-apa yang berlaku pada Kerajaan Perikatan Nasional, saya yakin rakyat Malaysia boleh mark anda dan juga Syahrudin Mat Saleh. Rakyat Malaysia akan mark anda dan juga Syahrudin Mat Saleh. Dan sekiranya berlakunya PRU ke-15 dan sekiranya anda memilih untuk kekal bersama-sama dengan Perikatan Nasional, tiba-tiba pula anda berfikiran nak kekal Perikatan Nasional sebagainya, saya memang meminta jasa baik Perikatan Nasional, Majlis Presiden Perikatan Nasional yang telah pun diwujudkan hari ini untuk tidak lagi mencalonkan anda dan juga Syahrudin sebagai calon pilihan raya. We have enough candidate already. Kalau dulu mungkin kandidat Melayu yang berwibawa itu kurang. Kerana apa? Kerana anda mungkin kekurangan calon-calon yang hebat dalam Pakatan Harapan. Tetapi dalam PAS dan juga UMNO serta PBBM ketika ini, kita ada ramai calon-calon Melayu yang hebat dan wibawa yang boleh dicalonkan. Dan minta maaf cakap, kami penyokong Perikatan Nasional, jikalau inilah sikap anda, kami tidak ingin lihat anda untuk bertanding di bawah bendera Perikatan Nasional. Minta maaf cakap. Sekali orang buat macam ni, kami akan mark sampai bila. We are sorry. Minta maaf cakap. Saya bukan hendak masuk apa-apa, tetapi saya mesti cakap benda yang benar. Benda dah jelas dan nyata depan mata. Jelas sangat-sangat. Anda konon-kononnya tak boleh keluar sebab di kuarantin. Tengok-tengok anda tercangat dekat YPK. Bila kantoi tu kan, biasalah kita jumpa Aidilfitri, saya dapat pelepasan keluar. Ewa. Do you really think that we are that stupid? Masalahnya. Do you really think that we are that stupid? Minta maaf lah. Kejap ya, mana nama aku ni? Aku nak baca. Ni dia. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya dah jumpa artikel ni. Okey. Tapi sebelum kita baca pasal artikel ini, alhamdulillah saya jumpa artikel ni, cantik sekali. Saya nak kita komen lagi tentang beberapa artikel yang Izzah Zamri minta saya komen. Okey. Akhirnya diminta saya komen pasal Liu Chin Tong punya artikel. Alright, kita komen kejap Liu Chin Tong punya artikel ya. Alright. Kita akan terjemahkan dalam bahasa Melayu kerana artikel Liu Chin Tong ini dalam bahasa Inggeris. Okey, mungkin dia ingat kita tak mampu nak translate, that's why dia tulis dalam bahasa Inggeris. Dia kata harapan baru untuk Pakatan Plus. Saya tak tahu kenapa dia tulis Pakatan Plus. Mungkin saya nak guna Pakatan Harapan, dia guna Pakatan Plus. Mungkin pakatan itu untuk terus membejakan plus Berhad mengutip konsesi itu lagi panjang, kita pun tak tahu. Okey. Artikel inilah tuan-tuan puan-puan sekalian yang telah didispute konon-kononnya sebagai satu cara untuk melaga-lagakan Muhyiddin dan juga Najib Razak. Tu kisahnya. Artikel inilah yang sebenarnya dia kata yang kata apa, Najib sebenarnya nak menyingkirkan Muhyiddin tak percaya Najib dan sebagainya, bla bla bla. Cakap terus terang. Najib bukan lagi Presiden UMNO. Dan kita pun tak tahu akan datang dia akan dilantik lagi sebagai Presiden UMNO atau tidak. Ataupun Najib lebih selesa untuk bermain di luar. Kita tidak tahu. Okay. Apart from that,
kita nak cakap terus terang kepada Lee Chin Tong, daripada anda mengadu domba tentang Najib versus Muhyiddin, lebih baik anda fikirkan tentang Mahathir versus Anwar. Itu lebih jelas untuk dilihat. Itu lebih nyata dan lebih benar sebenarnya di hadapan mata berlaku. Mahathir versus Anwar. Dan saya nak tanya kepada Lee Chin Tong. Ini soalan ni saya cakap direct. Dua soalan saya nak tanya kepada Lee Chin Tong. Soalan pertama, Lee Chin Tong, saya nak tanya kepada anda. Siapakah ketua pembangkang dan juga ketua Pakatan Harapan pada ketika ini? Anwar atau Mahathir? Soalan kedua, siapakah calon Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan ini kembali dapat menguasai negara ini? Anwar atau Mahathir? Dan yang ketiga, seandainya dua soalan itu dijawab oleh Lee Chin Tong, saya nak tambah satu soalan ketiga, iaitu seandainya jawapan soalan 1 dan jawapan soalan 2 berbeza, mana satu sebenarnya pilihan anda? Contoh, let's say Lee Chin Tong menjawab Ketua Pakatan Harapan dan Ketua Pembangkang ialah Anwar Ibrahim. Fine, tak ada masalah. Tengok-tengok dia kata calon Perdana Menteri ialah Tun Mahathir Mohamad. Dan soalan saya lah, macam mana benda tu boleh berbeza? Takkanlah Anwar sebagai Ketua Pembangkang dan juga Ketua Pakatan Harapan tidak dikonsider langsung untuk menjadi Perdana Menteri. Betul tak? Najib dengan Muhyiddin punya rakas ini ialah rekayasa anda. Satu persepsi yang cuba anda tanamkan. Tetapi Mahathir menentang Anwar lawan Mahathir ketika ini, benda ini jelas berlaku di depan mata. Benda ini ada di depan mata kita untuk seluruh rakyat Malaysia melihatnya. Perebutan kuasa antara Mahathir dan Anwar inilah yang paling jelas dan yang paling berfakta. Jadi saya nak nasihatkan kepada Lee Chin Tong, daripada anda duk menyibuk untuk orang kata apa, mengadu domba berkenaan Najib versus dengan Muhyiddin ini, which is belum tentu kesahihannya, lebih baiklah anda fokus untuk menyelamatkan Pakatan Harapan itu terlebih dahulu daripada perebutan kuasa antara Najib dan antara Mahathir dan juga Anwar. Itu lebih jelas. Okey? Dalam bahasa lain, jangan menyibuk rumah orang. Tengok-tengok rumah sendiri berselerak. Tu masalahnya. Baik. Sebelum saya nak pergi ke artikel terakhir yang Aizah Zamri minta saya ulas, ada satu soalan daripada sahabat kita iaitu ZK nak tanya, RBA ini wujud ke tak? Betul ke hanya propaganda BN dulu? Mohon pencerahan sikit. Berdasarkan kepada jawapan atau penerangan yang diberikan oleh salah seorang rakan saya yang pernah bersama-sama dengan tim media dari Amerika dahulu, RBA ini sebenarnya benar-benar wujud. Cumanya kita tak tahulah nama dia betul RBA ataupun tidak. Tetapi memang tim Cyber Trooper DAP ini dikhabarkan oleh sahabat saya tersebut memang benar-benar wujud. Soalan mereka dibayar berapa ribu dan sebagainya, itu saya tidak boleh jawab. Okey, kerana saya banyak dapat sumber-sumber berlainan dan jumlahnya berlainan, jadi saya tidak ada jawapan konkret. Tetapi sekadar menjawab secara umum, saya diberitahu oleh rakan saya yang pernah berkecimpung dengan mereka bahawa RBA ini, walaupun mungkin bukan atas nama RBA, mungkin nama lain, benar-benar wujud. Okey? Memang wujud. Dan mereka ini sangat sistematik. Perlu saya cakap dekat sini, mereka ini sangat sistematik. Cara mereka bekerja, cara mereka melontarkan isu dan sebagainya sangat-sangat sistematik. Kita ambil contoh PAN lah. PAN belajar dari mereka. Seorang buka isu, tak kira betul atau tak, rakan-rakan mereka yang lain akan semua berebut untuk memainkan isu tersebut. Faham tak? Seorang buka isu, kan? And then rakan-rakan mereka terus sambut isu tersebut, tak tahulah betul ke tak ke apa, tapi mereka akan mainkan, dan mereka akan mainkan secara berkelompok, seolah-olah macam ramai orang yang mengatakan bahawa benda itu benar. Fitnah yang dikatakan berulang-ulang kali akan diterima sebagai kebenaran. Ingat tak kata-kata mutiara tu? Fitnah yang diberitahu berulang-ulang kali akhirnya akan diterima sebagai satu benda yang betul. Padahal benda itu tak betul. Jadi itulah teknik yang digunakan oleh puak-puak ini untuk memastikan mereka dapat menanamkan persepsi kepada masyarakat. Itu kisah dia. Jadi banyak orang minta saya untuk menyuarakan kepada PAS secara khususnya untuk mengadakan satu tim cyber trooper bagi combat mereka ini. Tapi kena faham satu benda tuan-tuan puan sekalian. Kalau nak kita tentang cyber trooper PAS ni sebenarnya, PAS punya cyber trooper ni kami sebenarnya terikat dengan kebenaran. Kami terikat dengan agama.
Bila kami terikat dengan agama, kami tidak boleh sewenang-wenangnya untuk bawa cerita fitnah macam tu, untuk jadi pemain isu yang terlebih-lebih sangat dan sebagainya. Kami terikat dengan perkara itu. Bukan nak kata benda itu tak elok, benda tu elok. Benda tu sangat bagus, iaitu kami menjaga tutur kata kami supaya tidak dijadikan sebagai satu bahan untuk menjerumuskan kami ke neraka kelak. Tetapi itulah masalahnya. Bila kita nak cuba play fair, tetapi lawan kita tak nak play fair, kita cuba dah mengelak daripada fitnah, tapi lawan kita memang bergelumang dengan fitnah, mampuslah nak lawan macam mana. Cumanya sekali lagi tuan-tuan sekalian, saya ingin tekankan di sini. Satu kelemahan PAS ialah kita tidak ada portal media yang berpengaruh macam Malaysia Kini. Jujur cakap, Harakah Daily memang berpengaruh, tetapi Harakah Daily ini nampak sangat cop PAS. Boom! PAS punya. Jadi orang tak terima sangat. Terutamanya mereka yang skeptikal terhadap PAS. Ini PAS punya, memanglah kita cerita pasal PAS. Betul tak? Jadi masalah kita ialah kita tidak ada satu portal media yang nampak macam berkecuali, tetapi sebenarnya memihak pada kita. Tak ada. Dan saya tak tahu kenapa sampai sekarang tak diwujudkan lagi portal tersebut. Saya tak tahu ada usaha ataupun tidak. Okey, sebab saya tidak terlibat secara langsung dengan penerangan PAS. Saya tak tahu sama ada usaha itu wujud ataupun tidak. Tetapi sehingga kini saya tak nampak benda itu berlaku. Jadi, untuk menyelamatkan keadaan, untuk membolehkan kita duduk sama tinggi, berdiri sama rendah, terbalik, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pemain-pemain maya lain, kita wajib kena adakan portal tersebut sebagai satu bukti rujukan kita. Dan pastikan portal itu berpengaruh. Kan? Kita ada banyak portal kat Malaysia ni. Malaysia Kini is one of them dah. One of the most famous lah. Lepas tu kita ada Malaysian Insight. Malaysian Insight ni dulu ialah, orang kata apa, Malaysian Insider punya zombie. Dulu Malaysian Insider dia diharamkan, muncul zombie dia Malaysian Insight. Lepas tu kita ada Malaysian Deadline. Lepas tu Raja Petera punya Malaysia Today. Kan? Lepas tu kita ada Kini TV. Kini TV ni which is orang kata apa? Malaysia Kini punya lah. Lepas tu kita ada Sinar Online. Lepas tu kita ada macam-macam lah dan sebagainya. Dan dulu UMNO ada mykmu.net. UMNO punya mykmu.net. So portal-portal ini sebenarnya berpengaruh, tahu tak? Portal-portal ni berpengaruh. Cumanya ada di antara mereka yang memang nampak memang menjebelahi UMNO macam MKMU. Ada yang memang nampak menjebelahi BAP macam Roket Kini. Ada yang memang menjebelahi PKR sebagai contohnya macam orang kata apa, media Selangorku dan sebagainya, memang menjebelahi PKR dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, PAS kena wujudkan satu portal yang nampak macam berkecuali tetapi sebenarnya memihak kepada PAS. Benda itu yang saya tuarakan sejak kita kalah PRU ke-14. Tetapi sehingga kini belum dapat dilaksanakan lagi. Saya tak kata apa. Saya bukan tak boleh nak berikan buah fikiran. Saya tak mahir tentang portal-portal ini. Kalau saya mahir, dah lama saya boleh berikan buah fikiran. Saya cuma mahir buat video je. Saya mahir untuk buat video live. Saya mahir untuk buat video parodi. Saya mahir untuk buat ulasan-ulasan ringkas, video 9 minit, 10 minit sebagainya. Tetapi untuk mewujudkan satu portal, saya tak mahir. Saya tidak ada ilmu kewartawanan. Kan? Jadi kita minta supaya Jabatan Penerangan PAS tolong consider betul-betul idea ini. Tolong wujudkan satu portal khusus, tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk untuk dapat digunakan bagi mempengaruhi rakyat ke arah benda yang lebih benar. Kan? Selama ini mereka hanya dapat Malaysia Kini dan sebagainya. So now is the time for us to play their game but within our rules. Faham tak? We are going to play their game but using our own rule. Kena faham benda tu. Macam contoh Twitter. Saya akui, saya tak aktif Twitter. Saya tak ada masa nak aktif Twitter. Tetapi Pakatan Harapan menguasai Twitter. Banyak di antara pemimpin mereka dan juga diorang punya trupa-trupa menguasai Twitter. Dan mungkin mana-mana pejuang cyber PAS wajib kena aktif dalam Twitter. Tu kisahnya. Wajib kena kuasai Twitter. Bila kita dapat kuasai Twitter juga, diorang fitnah kita jawab. Diorang fitnah kita jawab. Dan masa tu insya-Allah kita akan settle benda ni. Dulu saya ingat lagi sepupu saya seorang pernah cakap memang kena main Twitter sebab Twitter ini memang sangat-sangat mudah, information pendek dan santai dan dia boleh buat thread dan sebagainya. Okay, so that kita kena pastikan yang kita betul-betul boleh ceburi Twitter ini, tuan-tuan puan sekalian. Cuma mungkin bukan saya lah. Saya dah terlampau sibuk dengan saya punya FB Live, saya tersibuk dengan saya punya studio, saya sibuk juga saya punya YouTube. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kalau ada di antara anda yang merupakan trooper PAS ataupun yang mewujudkan satu squad trooper sebagainya,
tolong pastikan dua perkara ini. Wujudkan portal untuk menyebelahi PAS walaupun nampak berkecuali, macam Malaysia Kini sebagai contohnya. Dan yang kedua, tolong aktif dalam Twitter. Right. Okay. So, kita ambil ekonomi. Okay, kita nak ceritakan tentang satu artikel yang saya rasa sangat-sangat lawak, tuan-tuan puan sekalian. Iaitu satu artikel yang memetik kata-kata daripada pemikir Parti Amanah Negara ataupun PAN Negeri Johor, iaitu Dr. Muhammad Zuhan Muhammad Zain. Dia kata apa tahu? Pakatan Harapan Johor dah cukup kursi untuk bentuk semula kerajaan. Aku tak tahu aku nak gelak ke nak nangis dalam benda ni. Dia kata Pakatan Harapan Johor dah cukup kursi untuk bentuk semula kerajaan. Kita bacalah. Kita berlaku adil, kita baca apa artikel dia. Menurut pemikir, saya tak tahu dia ni memang pemikir ataupun dia ni sebenarnya tak kerti nak fikir tapi buat-buat macam pemikir. Dr. Mak Zuhan berkata bilangan kerusi diperlukan bagi membentuk kerajaan itu sudah diperolehi dan hanya menanti waktu sesuai untuk membuat tindakan. Tegasnya sebelum ini, perbezaan antara kerajaan PN dan PH Johor hanya terpisah dengan satu kerusi dan ia menggambarkan kerapuhan sebuah kerajaan dimiliki oleh PN. Okey. Dalam parti PBBM hari ini kita dapat lihat pergolakan besar berlaku dan pasti perkara itu terkesan di negeri ini. Hitungan serta susun gerak kerja yang dilakukan telah membuktikan bahawa kerajaan PN ini akan menjadi kerajaan yang terpendek dan sejarah negeri Johor dengan kerapuhan mereka dalam mereka bentuk kerajaan negeri ini. Kita sudah mengenal pasti beberapa adun PN dekat Johor yang mampu untuk menunjukkan sikap berprinsip mempertahankan mandat rakyat bagi bentuk semula dengan PH di negeri ini. Baik. Nombor satunya, aku dah nasihatkan Zuhan ni lah. Aku dah nasihatkan Zuhan ni. Kalau betul, sama nasihat aku dengan Mahathir Mohamad dan juga Khalid Samad nasihat siapa. Kalau betul you have the numbers, tak payah heboh dekat media, abang. If you really have the numbers, kan, kalau betul lah kau ada nombor-nombor itu, kalau betul kau ada majoriti, kau tak payah heboh dekat media. Tak payah heboh dekat media. Kau terus saja hadap yang di-Pertuan Agong atau kau terus dalam kes Johor ni hadap Sultan Ibrahim. Terus hadap. Tak payah tunggu lama. Sebab cakap terus terang lah. Let's say lah kalau kita lah, aku gunakan perkataan main trope lagi lah. Main Uno lah, main Uno. Main trope tu nampak jahat sangat, main Uno. Kita ada kad yang cantik yang kita tahu kita akan letak sekali strategi ni kita akan menang habis-habisan. Kita beritahu orang ke? Ya, aku ada kad hijau sekali, aku ada kad hijau. Bila-bila masa saja aku akan letak kad hijau ni untuk aku menang. Kita cakap macam tu ke? Ataupun kita main bola, kita cakap dekat pemain tim lawan. Kita cakap media. Saya ada strategi di mana saya akan menggunakan sistem saya akan gunakan player ini untuk marking player itu, saya akan gunakan player ini untuk marking player ini dan saya akan gunakan sistem 4-3-3, saya akan menyerang banyak menggunakan wing kanan sebagainya. Kau nak beritahu macam tu ke orang? Tak ada. If you have the numbers, if you have the strategy, engkau buat senyap bang. Senyap-senyap. Macam contoh, kita ambil contoh paling mudah, langkah Sheraton. Cuba beritahu aku, di manakah kenyataan daripada para pemimpin PAS ke UMNO ke atau siapa-siapa saja sebelum langkah Sheraton itu berlaku, ada tak mereka bagi komen apa-apa kita akan bentuk kerajaan? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Mereka tak buat macam tu. Even Kedah pun, bila diasal oleh wartawan, Sanusi just kata InsyaAllah benda tak pasti lagi. Kan, kita tunggu dan lihat perkembangan. Perkembangannya. Itu baru betul. Dekat Perak pun sama. Peja pun cakap kita tak pasti lagi, tunggu perkembangan. Dekat Melaka kita akan tunggu perkembangan. Tapi diorang ni pula Pakatan Harapan ni saya kata kita dah nombor dah. Memang tinggal bila-bila masa je. Come on lah. Takkanlah kau ni tak boleh fikir. Kata pemikir, takkan tak boleh fikir. Pemikir apa kejadah macam ni. Patutlah PAN makin teruk masalahnya. Sebab macam ni lah temukannya level pemikir. Kalau betul, if you really have the numbers, my friend, you won't tell your strategy to the media. You won't tell the media that you have the trump card. Tahu tak? Bila kau beritahu benda ni awal-awal, dah tentulah Perikatan Nasional kat Johor ke mana-mana ke, mereka akan cuba memperkukuhkan keadaan. Mereka pula akan melakukan bedah siasat. Nak postmortem, siapakah antara adu mereka yang mungkin akan melompat dan sebagainya. Mungkin mereka akan cuba untuk memujuk adu tersebut jangan melompat bla 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 sebagainya. Betul tak?
Kalau akulah jadi pengurusi Perikatan Nasional Negeri Johor, aku dengar Zohan cakap macam ni, sekarang juga aku akan panggil adun-adun aku, Perikatan Nasional, baik UMNO ke, baik PAS tak ada kat Johor, baik UMNO ke, baik Perikatan PBBM ke, apa-apa ke, kumpul satu meja. Okey, sekarang ni kita cerita je. I dengar daripada media, Zohan kata ada di antara you all nak melot. Please beritahu I siapa. Aku akan cuba buat sedaya upaya so mereka yang nampak goyang itu tak jadi goyang. Because of what? Because you are pecahkan temelang. Tahu tak? Kau dah pecahkan lubang. Macam tu juga 129. Konon 129. You are telling me that okay, kita ada 129, kita 129. Dah sasalah Muhyiddin akan ambil langkah dia. Dah sasalah contohnya Zahid Hamidi akan ambil langkah dia. Even PAS pun akan cuba. Tapi PAS tak kisahlah. Sebab PAS ni memang kita tahulah. Memang prinsip dia memang teguh. PAS memang tak akan melompat ke sini je. Tapi dah sasar lah Muhyiddin akan ambil move dia. Betul tak? Mentara move Muhyiddin dah tentulah untuk meletakkan orang tu ke JLC sana, meletakkan orang tu ke JLC sini sebagainya. Kan? Engkau nak kata itu rasuah. Benda yang sama juga engkau buat. Engkau tak nak orang tu lari geng kau letak dia ke JLC. Same thing. So, apa masalahnya? Kalau engkau nak summon Muhyiddin kerana orang kata-kata konon-kononnya menggunakan JLC sebagai rasuah supaya orang tak belah daripada perikatan kau, kan? Daripada perikatan kau, engkau pun benda yang sama bang. Same thing, same goes. Tu je. Same thing. Politik macam ni dah faham sangat dah. Bukan celah poket, bukan masuk poket lagi dah. Dah celah hidung masalahnya. Jujur cakap. So Zohan, aku tak tahulah macam mana kau dia pemikir. Macam mana PAN Negeri Johor boleh lantik kau sebagai pemikir. Sebab benda ni pun kau tak boleh fikir. If you really have the numbers lah my friend, you won't tell to everybody that we have the numbers. We want to act. Okay, we will act. When the time comes, we will act. Bila timenya? If you really have the numbers, you won't wait. Kau tak akan tunggu. Sekarang juga kau pergi hadap dekat Istana Bukit Serene. Sekarang juga kau akan pergi ke pintu masuk Istana Bukit Serene untuk hadap yang apa tu, Sultan Johor. Macam tu juga dengan Pakatan Harapan Pusat. Kalau betul kau ada 129, kau tak tunggu Julai bang. Kau tak tunggu Julai. Engkau cuma kata 129 ini, okey, bawa terus SD. Bob, jom kita pergi ke Istana Negara. Jumpa Yang Agung. Kita settlekan. Sekali aku cakap, kenapa kau cakap kau numbers? Aku nak cakap terus terang. Inilah pandangan aku. Kenapa korang buat kata korang ada number? Sebab apa? Sebab korang nak main bluff taktik. Tu je. Korang nak menggoyangkan pemimpin-pemimpin ataupun mana-mana orang yang berada ke Perikatan Nasional yang mungkin goyang, takut hilang jawatan lagi sekali sebagai, hilang kerajaan ke apa-apa ke, supaya mereka melompat siap-siap. Itu je. Engkau dah cakap, kita nombor ni. Baik kau jawab cepat kalau kau tak hilang jawatan. Padahal kau tak nombor ni. Orang yang dengar tu, goyang, biar betul, betul lah. Macam mana? Tengok muka confidentnya budak ni kan. Okey, tak apa-apa lah, kita lompat. Sebenarnya orang melompat itulah yang melengkapkan nombor tu sebenarnya. Bukannya kau ada nombor tu pun. Korang tak ada nombor tu. Tetapi oleh kerana kau berjaya bluff, tunjuk muka confident, konon-konon kau ada nombor tu, dan orang itu pun, goyang, boleh lah aku lompat. Itu je. Taktik lapuk lah bang, biasa sangat-sangat. Faham sangatlah kita punya strategi ni. Macam lah aku baru berkecimpung di politik ni 3-4 hari. So sekali lagi aku cakap, kan, boleh kata jugalah aku cabar lah kat sini. Minta maaf cakap, boleh kata aku cabar. If you really have the numbers my friend, sekarang juga ataupun sekarang pukul 10 malam, Sultan bertidur. Besok pagi hari Isnin, kau pergi ke Istana Bukit Serene, hadap Sultan Johor. Nah, bagi dia Sultan, kami ada SD, kami dah cukup orang. Tolong minta ubah balik kerajaan Negeri Johor kepada Pakatan Harapan. Aku cabar besok pagi. First thing in the morning, if you really have the numbers. Tetapi aku nak baca sekali ayat dia. Okey. Ayat dia, kita sudah kenal pasti beberapa adun PN dekat Johor yang mampu untuk menunjukkan sikap berprinsip. Maksudnya, numbers itu belum ada. Aku nak guna ayat ni, aku nak extract dia punya artikel ni. Maksudnya, dikatakan sini, dia sudah kenal pasti beberapa adun. Maksudnya, numbers itu belum ada bang. Maksudnya, engkau cuma identify. Oh, kita nampak orang yang boleh. Okey, kita akan, tidak ada nombor dah. Mana nombor je? Oh, sekarang ini kita nampak orang tu, dia orang ni akan join kita lah. Apa
ke bengongnya? Bengong gila ayat macam tu, tahu tak? Okay, aku buat role play. Korang yang korang menonton ni, ibaratlah korang macam wartawan, kau tanya aku, okay, betul kau apa? Okay, saya jawab, ya, betul, saya ada nombor. Saya ada nombornya, kita ada nombornya, dan insyaAllah memang kita akan wujudkan kerajaan, tunggu bila masanya. Oh, berapa nombornya, boleh kita tengok siapa? Okay, setakat ni, you nampak di sana tu, diorang tu masih berada dekat sana kita tau. Tapi diorang ni, insyaAllah ni tak akan diorang akan lompat lah. Kita dah kenal pasti diorang ni, yang diorang ni mungkin akan lompat. Maknanya kau tak ada nombor tu. Engkau cuma kata mungkin diorang ni akan lompat. Kita nak kena pasti diorang ni mungkin goyang lah, diorang akan join kita. Maknanya kau tak ada nombor tu pun. You don't have the numbers yet. You are just identifying some people that you think will jump over to you. Itu sahaja. That means you don't have the numbers. You only bluff people. You are telling that you have the numbers. Ibarat macam ni lah. Kau ada duit kan? Aku duit banyak. Duit kau mana? Bagi mana? Dalam poket kau tinggal RM10. Duit aku RM10. Tapi dekat bank tu banyak duit. Tu dia orang. Dia orang. Tapi tak apalah. Anggaplah macam duit aku juga. Macam tu lah kiranya. Itulah aku tak tahu cakap macam mana tu tak. Aku rasa macam, ya Allah, ini ke taktik korang masalahnya. Kan? Okay? Dengar. Lagi artikel perenggan kemudian. Senarai pendek yang diterima kita sudah cukup untuk membuktikan bahawa kerajaan PH akan terbentuk semula. That means you are shortlisting names dalam keadaan mereka ini belum pasti lagi akan melompat. You are shortlisting names dalam keadaan mereka ini masih lagi dalam peringkatan nasional dan mereka ini tentu akan ikut kau. Ibaratnya macam kau shortlist team player kau nak lawan, contohnya Real Madrid lawan Liverpool. Engkau tak cukup player, engkau shortlist juga pemain-pemain daripada tim-tim macam contoh Barcelona apa semua. And then pegawai tengok, ini tim Barcelona player ni. Macam mana kau kata kau ada player Barcelona? Oh, dia ni nanti datang join kita lah. Nanti kau tengok second half nanti datang. Macam tu lah. Kau tak sebangang ke? Aku ulang balik contoh tu. Contoh, Real Madrid nak lawan Liverpool, for example. Real Madrid tak cukup player. Cuma ada 11 player saja. Tak cukup, ada cuma 9 player. Dia bagi keselbasan utama dekat pegawai perlawanan, termasuklah 2 orang player di Barcelona dia letak kat situ. Lionel Messi dengan Luis Suarez. Pegawai perlawanan tengok, Lionel Messi, Suarez, ini bukan player Barcelona kan? Lepas tu kau berjawab dengan confidentnya, memang betul player Barcelona. Memang betul, dia ni player Barcelona. Nanti you tengok nanti kan bila referee nak tiup whistle, dia akan ada dekat tengah padang. Padahal dia orang ni tentang tengah lepak tengah makan roti canai dekat Camp Nou sana. Macam tu lah ibaratnya. Lawak gila, kau tahu tak? Kau rasa lawak tak benda ni? Kalau korang rasa lawak benda ni, aku nampak orang bagi banyak gelak dah. Tolong bagi gelak banyak lagi. Bagi gelak banyak-banyak. Sebab apa? Sebab benda ni lawak. Betul tak? Bagi gelak sebanyak-banyak yang mungkin. Sebab benda ni lawak gila. Kalah Leman Raja Lawak punya lawak. Betul tak? Lawak gila. Bagi gelak banyak-banyak. Bagi gelak banyak-banyak. Aku nak tengok kau bagi gelak banyak-banyak. Itulah kisahnya. Saya kata apa tau? Beliau ketika ditanya tidak menjawab aduan dari parti mana yang akan membuat tindakan menyokong PH. Namun pada masa sama beliau menyatakan bahawa PH sedia menerima mana-mana aduan dari PN yang mahu bersama. Lagi sekali. Aku ulang balik. Aku ulang lirik dengan ayat yang slow dengan pembacaan yang slow, sepatah-sepatah supaya korang boleh faham dan supaya korang boleh gelak. Okey, dengar Beliau ketika ditanya tidak menjawab adun dari parti mana yang akan membuat tindakan menyokong PH tersebut. Namun dalam masa yang sama, beliau menyatakan bahawa PH sedia menerima mana-mana adun dari PN yang mahu bersama. Bermaksud, tuan-tuan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat yang saya muliakan, the numbers is not there. Dia cuma kata kita bersedia je terima mana-mana ingin bersama dan sebagainya. Bermaksud the numbers is not there. Senarai itu tidak konklusif. Mereka tidak ada pun senarai itu. Zuhan kontradik diri dia sendiri dalam satu artikel. Zuhan, pemikir agung PAN Johor, dia kontradik diri dia sendiri dalam satu artikel. Di peringkat awal dia kata we have the numbers. Di peringkat bawah dia kata we still not yet able to have the numbers, but we are willing to accept anybody that wants to be with us. Bermaksud belum ada lagi nombornya. Belum ada lagi orangnya. Mereka cuma mengharap. Ibarat macam kau
engkau bujang terlajak dah umur 50 tahun takkan kahwin, contohnya engkau mengharapkan Nilofa kahwin dengan kau. Bila orang tanya mana bini kau? Oh, bini aku Nilofa. Nilofa? Biar betul kau ni tak nampak pun Nilofa sebelah kau. Dia ada kat situ tengah syuting. Nanti dia balik lah tu. Kerana nanti kau tengok dia gambar-gambar dengan aku. Macam tu lakinya. Kenapa? Macam mana nak buka email ni? Berarti create email orang ni. Ha? Kita nak buka email lain. Nak create email ke nak buka email? Berarti dah create dah. Berarti tak create lagi. Okey. Berarti nak create ni. Mas buka Gmail. Sekejap buka Gmail. Allahu Akbar. Sekejap tuan-tuan dan puan. Ada emergency business sekejap. Sorry. Ada kecemasan bisnes. Bagi saya seminit setengah je. Jangan lari. Muka aku nampak lagi kan? Jangan lari dulu. Okay, G Suite. Aku bukan nak G Suite, aku nak Gmail. Create your Google account. Tu. Create your Google account. Kemudian lepas tu saya boleh buat macam ni So kalau berarti ada 6 ID, 5 ID. Boleh create. Setiap kali tu setiap orang berlainan nanti create. Apa tadi sekali. Okay, update the Gmail app. Apa dia? Use the web version yang senang. Okay, kat sini saya boleh buat apa tahu? Kat sini saya boleh contohnya mana kat sini mana signature. Pakai komputer senang. Kalau pakai ni agak susah sikit sebenarnya. Pakai komputer agak senang sikit kalau banding dengan handphone. Better saya create pakai komputer. Okay, manage your Google account, make an account, choose an account, manage your Google account, manage account this device. Jap. Okay, add account. Cuba add account. Mana ni? Kejap tuan-tuan. Seminit. Sorry. Add account. Mana add account? Manage your Google account lah. Kejap ya tuan-tuan dan puan sekalian. Bagi saya seminit. Senangnya create account Gmail sebenarnya. Okay. Pakai komputer senang. Minta laptop jap. Nama pakai laptop. Kejap. Okay, sorry. Bisnes yang hal. Sorry tuan-tuan dan puan. Okay. Bisnes yang hal. Okay. Dan tapi last sekali dia kata apalah, kita hanya menegaskan bahawa bilangan itu cukup. Dia kata rakyat hanya perlu tunggu dan lihat keadaan yang berlaku. The thing is, rakyat bukan nak tunggu dan lihat. Rakyat nak tahu betul ke kau ada ke tak. Dan kalau betul kau ada, besok juga kau pergi hadap Sultan Ibrahim. Itu sahaja. So tak payah sembang, tak payah nak gebang. Kalau betul kau ada nombor tu, kita tengok besok juga kerajaan di Johor, keadaan Johor akan bertukar sebagainya. Okay? So sebagai pemikir, okay, sebagai pemikir tolong and then lepas tu Awin Hoda pun biasalah, dia pun menyuarakan benda yang sama kan. Tapi itulah, empat ni kita tak payah nak cari sangat lah tuan-tuan sekalian. Alright, so tadi saya janjikan tentang bagaimana, apakah kata apa yang menyebabkan Mahathir, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tun Mahathir seolah-olahnya macam orang kata apa, nak dulunya memang cukup tak suka dengan DAP. Mahathir dulu memang tak suka dengan DAP. Tetapi tuan-tuan puan sekalian, kini tiba-tiba pula dia menjadi defender kepada DAP. Okay, sebelum saya bagi topik tu, saya nak baca komen-komen sekejap tuan-tuan puan sekalian. Baik. Dan juga bagi saya lagi seminit juga. Belum tak ini lagi ni buka ni. Buka kejap tuan-tuan puan sekalian, bagi saya seminit setengah. Ya, okey dah on. Nak closing. Sebab biasalah saya buat Forever Living. So sekarang ni saya dah isi saya pertama ni. So waktu yang kata apa, kita orang tengah sibuk buat closing. Sebab alhamdulillah saya di sini, saya ingin menyatakan rasa syukur saya mendapat seorang isteri yang begitu hebat dalam perniagaan Forever Living. Di mana dalam kesibukan saya untuk orang kata apa, menguruskan page Al-Hajri Studios dekat YouTube saya dapat seorang isteri yang betul-betul memang kawal habis-habisan Forever Living dengan sangat-sangat jaya je, dan merupakan antara orang kata apa, one of the best managers yang ada dalam Forever Living. Terima kasih. Dan kita minum untuk Puan Nurul Baiti. So oleh kerana abang nak puji ni, tolong belajar abang makan nasi goreng besok pagi nasi goreng pakai cucu Adabi. pakai Adabi punya ni. Tu kisahnya. Alright.
So, the thing is tuan-tuan perempuan sekalian, kita nak tanya soalan yang selalu kita tanya, tak dapat lambang pula. Okey. Mahathir satu ketika dahulu tuan-tuan perempuan sekalian, beliau memang cukup anti dengan DAP. Mahathir satu ketika dahulu tuan-tuan perempuan sekalian, beliau pernah menyatakan kepada kita, kan, kepada kita semua, kepada orang Melayu agar tidak mempercayai DAP. Kenapa tiba-tiba sekarang ini beliau seolah-olah menjadi defender DAP dan tidak boleh langsung berpisah dengan DAP? Saya ada jawapannya, tapi bukan jawapan daripada saya, tapi datangnya daripada seorang pemerhati politik yang lain yang bernama, apa nama kau ni? Yang bernama, tuan-tuan perempuan sekalian, kejap ya, aku lupa cakap nama-nama dia pula dah. Yang bernama Dr. Ismadi Abdul Samad. Melalui satu pautan FB-nya, beliau telah menulis satu artikel yang panjang lebar, mengapakah secara, orang kata apa, hipotesisnya Mahathir tidak, orang kata seolah-olah macam, orang kata apa, lemah kaki dengan DAP. Sekejap ya. Create Gmail account. Dah, silakan. Terus create sekarang. Create sekarang. Dah tu. Tu senang. Kau cakap pakai laptop senang. Create saja. Alright. Jawapannya tuan-tuan sekalian, saya hendak membacakan artikel tersebut sambil-sambil saya mengulasnya, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Baik. Sebelum itu kita tengok komen-komen. Alright. Kita tengok jap. Salam Tuan Faiz. Okey, sebelum kita cerita pasal Mahathir, saya nak baca komen-komen jap. Kesian kita followers banyak bagi komen tapi kita tak baca. Tak boleh. Saya kena baca komen-komen anda sebab anda lah yang menyokong saya selama ini. Baik. Salam Tuan Faiz. Saya amat tertarik sekali dengan artikel tulisan A. Kadir Jassin yang bertajuk Kerajaan Berhutang budi kita. Sebelum saya pergi lebih lanjut, A. Kadir Jassin ialah penyokong Tegar Mahathir Mohamad. Okey? Dia, pandangan dia memang akan bias gila babi kerana dia memang penyokong Tegar Mahathir Mohamad. Apa yang Mahathir kata, dia akan kata ya. Okey? Kena faham dia tu. Beliau membandingkan antara Menteri Kewangan dahulu Lee Kuan Yew dengan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang mengatakan bahawa pergerakan fiskal Malaysia kokoh, sedangkan LG mengatakan negara tidak punya duit. Penulis mempertikaikan kerajaan PN telah menggunakan wang rakyat seperti KDRSP. Habis dulu yang si Pakatan Harapan tak guna duit KDRSP. Pakatan Harapan tak guna duit Petronas. Berapa bilion duit Petronas Pakatan Harapan jarah? Konon-kononnya, antara lain sebabnya dulu konon-kononnya duit GST dicuri, padahal diperakui tak dicuri. So jangan nak sembang ya, jangan nak sembang. Sekarang ini Kadir nak kata PN sebenarnya kerajaan tak ada duit tapi kerajaan menggunakan duit KDSP dan sebagainya. Habis Pakatan Harapan tak guna duit KDSP. Habis Pakatan Harapan tak guna duit Petronas. Habis Pakatan Harapan tak jaga harta-harta terwaji. Kalau nak cakap panjang pun Kadir, pandang sikit kiri kanan depan belakang. Jangan sampai orang tepuk kepala kau masalahnya. Sebab apa? Sebab kau lupa masa Pakatan Harapan memerintah, berapa banyak duit-duit agensi kerajaan ni yang kerajaan Pakatan Harapan dah jarah, kononnya atas alasan dia bayar hutang. Padahal selama bila Perikatan Nasional pegang, everything clear, tak ada masalah, lancar, saham kita naik, everything naik semua. Tu kisahnya. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kita tengok sini Tengku Zafrul memang begitu. Antara PRE yang dicadangkan jelah antara lain menggunakan duit KDSP iaitu RM500 daripada akaun 2. Tetapi benda itu diganti balik dengan pencairan saham yang untung oleh KDSP. Saham dekat Tok Glove untung, kita dapat cairkan saham tersebut untuk digunakan untuk tampung balik akaun 2 dan gunakan lebihan dia untuk beli saham-saham lain yang tengah berudum. Kena ingat benda tu. Tengku Zafrul, kita telah dibandingkan minta maaf, aku buat perbandingan paling mudah. Lee Kuan Yew minta maaf cakap dia bukannya chartered accountant. Dia tak lepas pun peperiksaan LCCE. Tetapi Tengku Datuk Seri Zafrul merupakan CEO konglomerat bank terkemuka dekat Asia Tenggara. Tak kira lah macam mana masalah ke apa-apa ke CIMB dan sebagainya, itu belakang cerita. Tapi faktanya,
Tengku Datuk Seri Zafrul merupakan CEO sebuah konglomerat, bukan CEO sebuah bank, tetapi sebuah konglomerat bank, satu gabungan bank yang antara yang terbesar dekat Asia Tenggara. So pengalaman Tengku Datuk Seri Zafrul ini bukan kaling-kaling, bukan calang-calang sebenarnya. Kena faham benda tu. Dan dalam masa sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat satu perkara. Kita kena ingat satu perkara. Ketika Pakatan Harapan menguasai kerajaan, apa sahaja dana yang tak digunakan oleh Pakatan Harapan? Konon-kononnya atas alasan untuk membayar hutang dan sebagainya. Tetapi in the end of the day, hutang negara semakin bertambah. Kalau anda hendak melihat fakta berkenaan dengan kewangan negara, anda boleh teliti semua tulisan Najib Razak sejak PH memerintah negara. Kita bukan nak kata kita sokong gila babi Najib, tak. Tetapi tulisan Najib berfakta. Tulisan Najib siap ada data, siap ada nombor, siap ada segala rungkaian, siap ada graf, everything. Dan benda itu sangat membantu rakyat untuk memahami keadaan ekonomi negara. Bukan main-main. Bukan kita cerita kosong. Dan bila Tengku Datuk Seri Zafrul Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan, ternyata sebenarnya rizab negara kita tidaklah ratus-ratus juta saja, tetapi bilion. Rizab kita sebenarnya banyak. Dan rizab kita lebih dari cukup untuk menampung situasi fiskal ekonomi. Dan kalau kita perhatikan Tengku Datuk Seri Zafrul, bila dia mengutarakan tentang pakej-pakej rancangan sebagainya, beliau akan beritahu secara detail what is happening. Detail everything, A sampai Z, sampai orang yang tak tera pasal kewangan pun boleh faham apa dia cakap. Tak payah jauh, korang hanya perlu untuk like dan juga follow Tengku Zafrul punya FB page, dan kau akan nampak dia akan beritahu segala details yang ada kat situ. Mana yang korang patut tahu, memang dia akan beritahu everything. Tidak ada rahsia apa-apa. Dan perlu diingat, kalau kita nak bandingkan lah kan, memang kita rasa nak lawak gila babi pun nak bagi e-wallet. Setakat bagi e-wallet RM30 pakai Tashengo. Sedih tu tak? RM30 e-wallet Tashengo. Aku guna 2 hari bang. Aku guna 3 hari. Aku guna 3 hari cukup. Dah habis dah e-wallet. Kita tak cukup pun. Aku guna top up lagi. Dan sekarang ini dalam keadaan yang unprecedented, kerajaan mampu untuk berikan pakej rancangan ekonomi bernilai 260 bilion. Dan mungkin akan lebih lagi. Soalnya adakah kerajaan boleh buat macam tu tanpa persidangan Dewan? Jawapannya boleh. Sebab benda ini boleh dibentangkan pada masa akan datang. Selagi belum ada dibentangkan belanjawan 2021, selagi itu kerajaan boleh menggunakan bajet tambahan dan boleh dibentangkan di bawah rang perbekalan rang perbekalan tambahan. Itu saja. Benda yang biasa berlaku. Kita boleh kaji sejarah negara kita ni macam mana Najib pernah buat, everything pernah buat. Cuma Pakatan Harapan tak pernah buat lagi lah, tak sempat nak buat. Itu masalahnya. Aku bukan pakai ekonomi sangat pun. Aku memang seorang businessman, tapi aku bukan pakai ekonomi. But sebagai seorang businessman, kita faham jugalah perjalanan dia sedikit. That's why kita berani katakan prestasi Kementerian Kewangan ketika ini di bawah Tengku Datuk Seri Zafrul jauh lebih baik berbanding dengan zaman Lim Guan Eng. At least kita tahu kita macam mana kita bergerak, kita nampak kita bergerak ke arah yang positif. Banyak benda positif berlaku. Dan kita pun semakin membolehkan hubungan perdagangan kita dengan China, dengan India dan juga negara-negara lain. Dan kita nampak tuan-tuan puan-puan sekalian, satu pergerakan yang positif yang melanda negara ini walaupun keadaan ekonomi tengah tak tentu ketentuan ni. Cuma masalah kita ialah masalah ekonomi domestik di mana banyak syarikat terpaksa gulung tikar disebabkan oleh pandemik COVID-19. Benda ini bukan hanya unik dekat negara ini tetapi dekat seluruh dunia pun mengalami benda yang sama. Cuma tindakan pantas kerajaan at least berjaya menyelamatkan beberapa persen daripada terus terjerumus teruk. So, apa yang kita boleh lakukan tuan-tuan puan-puan sekalian dengan segala kelebihan yang kita ada, kita pastikan yang kita dapat gunakan lebihan-lebihan itu untuk menjana balik ekonomi domestik kita insyaAllah. Beli barangan buatan Malaysia, beli barangan yang dihasilkan Malaysia, ataupun jika anda menyertai mana-mana multi level, pastikan anda bawa masuk duit luar ke negara ini insyaAllah. Sebanyak yang mungkin. Baik. Jadi komen jom tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, ZK ada minta kita tanya tentang isu Mutasenik dengan Dora.
Dan the thing is macam ni lah ya. Ustaz Mokhtar ni aku kenal dia personally. Sangat kenal dia personally. Dan Ustaz Mokhtar ni memang kadang-kadang kalau dia menulis pun memang gagang juga macam. Dan kadang-kadang dia punya jargon dia tu memang kadang-kadang macam nak kata melampaui batas, tak melampaui batas. Tetapi dia level tu tinggi gila babi. Dan kadang-kadang aku pun tak setuju juga dengan apa dia tulis. Okay. Tetapi oleh kerana dia pimpinan, kita pun tak nak cakap banyak sangat lah. Cuma pernah lah aku suarakan berhadapan dengan dia masa dia datang bekam kat rumah aku dulu. Kan? Pernah jugalah kita suarakan sikit-sikit kan. Cumanya bagi akulah, isu malaikat bertakbir dan sebagainya ni tuan-tuan puan-puan sekalian, benda itu bukan isu besar. Benda itu bukan isu besar. Yusuf Qaradawi pun pernah kata Allah, Jibril dan para malaikat bersama-sama dengan Erdogan. Lain macam. Bukan setakat malaikat takbir tau. Yusuf Qaradawi, Syekhul Yusuf Qaradawi tu kan, yang apa tu Presiden Persatuan Ulama Dunia, dia siap kata Allah, Jibril dan para malaikat bersama-sama dengan Erdogan. Ambil kau Allah terus, bukan kaleng-kaleng. Setakat malaikat bertakbir tu nothing sebenarnya. Nothing. Ada isu lain yang patut si Rora ni tolong tekankan. Isu macam mana? Isu masalahnya golongan etis ini semakin membiak dekat negara ini. Rora patut take charge yang tu. Jangan harapkan Kementerian Agama. Kementerian Agama banyak benda nak kena buat. Rora sebagai salah seorang daripada so-called agamawan dekat negara ini, dia patut take charge untuk handle kes-kes etis ini. Dia kena patut take charge untuk membantu menyelamatkan akidah ummah. Menyelamatkan akidah ummah bukan dengan membida'ahkan itu, membida'ahkan ini. Tetapi at least benda yang basic. Benda yang bersifat tentang Rabbaniyah. Iaitu tentang macam mana kita kena percaya pada Allah. Kita kena sembah Allah. Itu je. Masalah akidah yang kubra. Bukan masalah khilaf. Sepatutnya Rozaimi dan kufu-kufu dia kena fokus bab tu. Having said that, Ustaz Mokhtar pun lepas ni kita haraplah taklah keluarkan banyak kenyataan macam tu sangat. Sebenarnya akan melarikan fokus orang. Tetapi dalam masa yang sama juga, agamawan-agamawan ini tak patut habiskan masa je untuk benda-benda macam ni. Sampai sudah Rozaimi macam contohnya, dia tak adalah pula nak berhadapan sangat dengan Siti Kasih apa. Dulu pernah jemput macam tu je. Minah tu kata tak nak, dia pun diam. Tapi kalau orang kutuk dia sebagainya, laju je dia tahu mesej sebagainya. Siap cabar-cabar lagi datang tempat dia. Aku kena dulu, aku datang tempat dia. Ingat nak buat live FB, dia pula tak nak. Tu je. Jadi tak perlulah kita terlampau macam sangat orang kata apa, nak terlibat dengan benda-benda yang aku cakap terus terang yang picis ni lah. Tu cakap. Ada banyak lagi masalah akidah ummah dekat Malaysia ni yang perlu kita selesaikan. Golongan etis menjadi-jadi sebagainya, golongan yang tidak percaya ke Tuhan, golongan yang melanggar perintah dan sebagainya. Banyak benda. Tumpukan yang tu. Baru betul nama agamawan. Tu kisahnya. Baik. So, kita balik pada main topik kita tuan-tuan sekalian, sebab korang tunggu dia tadi main topik ni. Tadi aku buat selingan-selingan kejap. Soalan kita orang ulang balik soalan yang kita katakan tadi, tuan-tuan sekalian. Iaitu, mengapakah Mahathir bin Mohamad yang satu ketika dahulu memang anti dengan DAP, yang menasihatkan orang Melayu agar tidak mempercayai DAP, kenapa beliau kini bertindak untuk orang kata apa, macam seolah-olah macam mempertahankan sangat-sangat DAP? Yang itu yang kita nak tanya juga tuan-tuan sekalian. Baik, kita akan bacakan satu artikel daripada Dr. Ismadi bin, aku lupa bapak dia apa. Dr. Ismadi lah nama dia. Okey, ini bukan Dr. Ismadi yang cerita Bibu Mutaku tu Baik, kita bacakan artikel dia. Tajuk artikel dia ialah, adakah Tun Mahathir sudah nyanyok? Okey. Walaupun begitu, kalau tu nak pendekkan sikit, ada orang kata kepada Syahir Samad dan sebagainya. Syahir Samad, kau tahu Abang Khalid Samad, dia kata Tun Mahathir ini dia akan lupa apa dia cakap selepas 4 hari. Contohnya kalau hari ni dia cakap something, hari ni apa, Ahad, hari Khamis dia lupa dah. Tapi kita tak nak cakap benda macam tu. Kita bukan nak ambil point yang tu. Kita nak ambil point yang kita boleh gunakan secara depan mata, insyaAllah. Baik, aku baca artikel ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2-3 hari ini kita dipaparkan dengan usaha Tun Mahathir untuk menumbangkan kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Yassin. Yang terkini viral video dan foto menteri dan timbalan menteri daripada PPBM menghadap beliau diikuti dengan berita mereka akan meletakkan jawatan. Okey. Bagi mereka yang tidak begitu mengenali Dr. Mahathir,
Mungkin mereka akan menganggap beliau telah pun nyanyok serta tidak konsisten dalam tindakan dan kerap lupa apa yang telah diputuskan oleh beliau sendiri sebelumnya. Kita nampak macam tu. Hari ni cakap lain, besok cakap lain. Hari ni cakap kami tak tahu, malangkan tengok-tengok dia kata dia tahu. Betul tak? Kita perasan dia macam tu kan? Kita ingat dia nyanyok. Memang itu antara sinten-sinten seorang nyanyok. Apatah lagi Dr. Mahathir dah pun berusia 94, 95 pun tahun ni kan? Betul tak? Namun begitu tuan-tuan puan-puan sekalian, telahan bahawa Dr. Mahathir dah nyanyok adalah amat tersasar. Okey. Malah Dr. Mahathir sebenarnya daripada segi mental dan juga fizikal sebenarnya kuat. Sangat-sangat kuat. Kau perhati Mahathir. Dia tak nampak macam umur 94. Dia still orang kata apa, vibrant lah kita panggil. Kalau nak kata dia macam 60 pun kita rasa kita boleh percaya lagi lah. Dia nampak vibrant. Dan orang kata apa, dia sebenarnya vibrantnya dia ni, dia punya physical mental dia, kalau ikutkan lagi kuat sebenarnya berbanding dengan orang-orang yang lebih muda daripada dia. Perkara ini sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ramai tak sedar. Kita memang angkat Mahathir, kita tend untuk judge Mahathir sebagai nyanyok dan sebagainya berdasarkan kepada usia beliau. Kita tak nampak physically, mentally dia macam mana, kan? Dan kalau ikutkan, ramai orang tak sedar benda ni, kecuali DAP. Kecuali DAP. PAN tak sedar benda ni. Anwar tak sedar benda ni. PKR tak sedar benda ni. Musuh-musuh, rakan-rakan politik je banyak tak sedar benda ni. Semua ingat Mahathir dan nyanyok dan sebagainya. Tetapi DAP saja yang betul-betul tahu yang Mahathir ni sebenarnya tak nyanyok, bahkan vibrant lagi, masih lagi bertenaga sebagainya. Baik. DAP sebenarnya tuan-tuan sekalian, okey, berdasarkan pada artikel ini, dia kata DAP ini tahu mana kelemahan kawan dan juga lawan politik. Sebelum dia nak lawan ataupun kawan dengan sesiapa, memang diorang ini memang akan kaji. Think tank politik DAP memang top class. Jujur cakap, dia akan kaji habis-habis dia punya lawan ke, kawan ke, dan dia tahu manakah dia punya soft point untuk diorang cucuk. Diorang tahu, contoh, kira contoh kelemahan contohnya Mat Sabu, ataupun Saladin Ayub, ataupun Mahfuz Omar. Okey? Nama-nama macam ni lah. Diorang ni, tiga-tiga nama aku sebut ni, ialah aktivis PAS. Memang aktivis jalanan PAS. Selama ini hidup susah ketika berjuang bersama dengan PAS. Kan, memang susah lah. Memang kadang-kadang tidur pun dalam kereta kan. Kadang tidur pun tumpang kat markas. Aku tahulah, aku pernah bersama dia orang. Kan. Tapi, dan dia orang ni pun sebenarnya, kalau ikutkan daripada segi, minta maaf cakap, daripada segi intelek. Daripada segi intelek ni, dia ni tak berapa mantap. Bukan nak kata dia orang bodoh, tak. Tapi dari segi intellectual, diorang ni tidaklah begitu mantap, semantap mana sebenarnya. Tetapi diorang ini semangat tinggi sebab diorang ni fighter. Tapi dia dah lama jadi fighter, dia dah lama berjuang, dia dah lama lawan. So semangat fighter tu ada, memang dia sentiasa berjuang. Intelek kurang sikit tapi diorang sentiasa berjuang. Itulah diorang. Okey? Dan cara nak twist diorang bagi DAP ialah, selama ini diorang berjuang dalam keadaan susah payah dengan jerit perit dan sebagainya, bagi diorang keselesaan, bagi diorang kedudukan, bagi diorang jawatan tinggi, bagi diorang harta dan sebagainya kan, kestabilan hidup, diorang akan long line, diorang akan memang akan follow gila babi DAP. Benda-benda ini sebenarnya memang diorang tak akan dapat nampas. Sebab tu diorang, DAP nampak kelemahan diorang iaitu. Ini berdasarkan tulisan Dr. Ismadi. Macam Mat Sabu, Saladin Ayub sebagainya, diorang ni dah lama berjuang, dah penat lelah jerit pergi semua. Tengok-tengok DAP tahu, okey, kita bagi dia keselesaan. Diorang lemah. Tu ayat dia. Okey. DAP tahu juga di manakah kelemahan orang-orang seperti Dr. Mujahid Yusof, kan? Zulkifli Ahmad, Mazli Malik sebagai contohnya, ataupun Dr. Siti Mariah dan Amiruddin Hamzah. Okey. Diorang ini sebenarnya, mereka ini sangat-sangat setia, menurut DAP, diorang ini sangat-sangat setia kepada Ikram. Diorang memang akan setia gila bapak kepada Ikram. Bagi diorang ni, diorang tak utamakan PAN, diorang tak utamakan PPBM, tetapi diorang utamakan Ikram. Puak-puak ni. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, cara mudah untuk DAP nak pegang diorang ni, DAP fund lah Ikram. Itu je. Fund Ikram. Fund macam mana? Bagi duit juta-juta ringgit untuk sekolah-sekolah diorang. Macam dekat Sekolah Islam Alamin sebagai contohnya. Dan sekolah-sekolah milik Ikram dekat Pulau Pinang sebagai contohnya. Berdasarkan kepada Dr. Ismadi, ini yang DAP buat. DAP bagi bantuan kepada sekolah-sekolah milik Ikram. Dan diorang yang memang sokong Ikram ni, diorang pun kata, oh okey, memang kita, DAP baguslah bagi duit kat Ikram sebagainya. Sebab itu kelemahan geng-geng ini. Mereka ini memang tak setia pada parti, tapi mereka setia pada jemaah Ikram. Ingat tak dulu PAS pernah cakap dulu, jemaah dan jemaah. Inilah dia. Inilah hakikat dia. Okey. Tetapi DAP nampak benda ni, diorang boleh gunakan perkara ini untuk
memastikan yang Mujahid ke Zulkifli Ahmad ke apa semua-semua ni yang memang memang loyalis Ikram ni akan loyal dengan DAP sebab DAP secara asasnya membantu untuk memberikan dana kepada sekolah-sekolah milik Ikram dan sebagainya. Inilah pandangan Dr. Ismadi yang aku sampaikan kepada korang. Baik. Anwar Ibrahim pula. So, apakah kelemahan Anwar Ibrahim yang DAP boleh manipulate? Dua kelemahan utama Anwar yang DAP boleh manipulate. Nombor satunya ialah masalah isu moral. Isu moral Anwar memang DAP cukup pegang. Dan yang kedua, sebab Anwar memang sangat-sangat kemaruk untuk menjadi Perdana Menteri. Dari dulu lagi, Anwar memang nak sangat. Reason of existence Anwar dalam politik Malaysia ialah untuk menjadi Perdana Menteri. DAP cukup masak tentang benda tu. Okey? Dan menurut Dr. Ismadi kat sini, tuan-tuan sekalian, DAP memiliki maklumat tentang salah laku Anwar, antaranya dari sumber-sumber maklumat daripada PAP, abang kandung mereka dekat Singapura. Mereka janjikan Anwar tetap akan akhirnya menjadi PM, dan selepas itu mereka boleh pegang Anwar dengan isu-isu moral tersebut. Okey? Ini yang disebut oleh Dr. Ismadi kat sini. DAP tahu Anwar memang nak jadi PM, dan DAP juga tahu Anwar ada banyak isu moral. Jadi DAP kata, never mind Anwar, you can be the PM, no problem. Tapi bila kau jadi PM, you have to follow us sebab you punya cerita, kita pegang. You punya cerita, kami pegang. So, Anwar memang tak boleh buat apa, memang Anwar akan follow gila-gila DAP sebab cerita dia memang DAP pegang. Itu yang disampaikan di sini oleh Dr. Ismadi yang aku sampaikan dekat korang sekarang. Okey? Sejauh mana kebenarannya, kita akan teliti dan kaji pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Baik. Tapi apa cerita Mahathir? Topik kita hari ini ialah tentang kelemahan Mahathir. Betul tak? Kenapa Mahathir ini boleh dipegang bagai nak rak oleh DAP? Okey. DAP juga tahu mana kelemahan Mahathir. Mereka tahu. Sejarah telah memang sejarah dah tunjuk, tuan-tuan sekalian. Sejarah dah menunjukkan. Kita semua tahu. Sesiapa yang lahir lebih daripada tahun 1990, iaitu lebih tua, diorang tahu dah. Antara parti yang paling dibenci oleh Mahathir ialah DAP. Mahathir memang cukup benci dengan DAP. Mahathir memang cukup anti dengan DAP. Menggelarkan DAP sebagai Calvinis. Menggelarkan DAP sebagai parti yang tidak akan membela orang Melayu dan sebagainya. Memang kita ada segala rekod itu, tuan-tuan sekalian. Ada segala rekod. Itu kisahnya. Even ketika Mahathir bekerjasama dengan DAP dalam Pakatan Harapan sampai jadi Perdana Menteri ke-7, still Mahathir tetap menyuarakan kerisauannya terhadap DAP yang mengancam negara dan bangsa ketika bertemu secara tertutup dengan pimpinan UMNO, PAS juga dengan NGO Melayu. Okey, kenapa kita cakap macam tu? Betul ke? Mahathir ni takkanlah belakang-belakang kawan yang cakap nak kutuk DAP kot. Okey, kita akan berikan sedikit bukti. Dr. Mahathir lah di belakang MP-MP UMNO yang meninggalkan UMNO untuk menyertai Pakatan Harapan. Sebab apa? Mereka ini dipujuk atas alasan kita nak kena bagi PPBM kuat. DAP dominan gila. Kita kena kuatkan PPBM supaya DAP tak dominan. Tu kisah dia. At least kita boleh mengimbangi kekuatan DAP. Sebab andai kata kalau kita tak boleh harapkan PKR, kita boleh confirm tak boleh harapkan PAN. PAN tu dah sah-sah khadamiah. Betul tak? Tapi kita kena kuatkan PPBM, kena kuatkan Bersatu supaya kita boleh imbangi DAP dalam Pakatan Harapan. Okey? Dan juga Mahathir juga berperanan di belakang tabir menyokong himpunan besar anti-ISIL. Betul tak? Yang ditunjangi PAS dengan UMNO. Mahathir jugalah tunjang utama dalam penganjuran Kongres Maruah Melayu yang sasaran utamanya menentang kombinasi DAP dan PH. KL Summit. Ingat tak benda tu? Macam mana Mahathir boleh jemput Tunku Rajadi datang untuk Kongres Maruah Melayu dan sebagainya? Kita nampak jelas Mahathir memang dia di belakang segala benda yang bertunjangkan Melayu sebenarnya selama ini. Kalau tak ada benda-benda macam tu mudah saja untuk dijalankan dan sebagainya. Betul tak? Tu kisah dia. Mahathir sebenarnya dia cuba untuk play dekat. Dia memang menyertai DAP sebab dia dalam keadaan dan sebagainya. Tetapi dalam satu juga, dia tahu DAP tak boleh biarkan terlalu kuat. Dia nak cuba mengimbangi kekuatan DAP dengan satu, menguatkan PBBM, dan nombor duanya untuk menguatkan semangat kemelayuan. Okey. Pendedahan yang dibuat oleh bekas setiausaha politiknya iaitu Zahid Ma'arif dan setiausaha agung PPBM Hamzah Zainuddin, jelas tuan-tuan dan puan sekalian menunjukkan Mahathir lah sebenarnya peduli skrip langkah Sheraton pada 23 Februari 2020. Seperti yang kita nyatakan tadi. Banyak pihak dah nyatakan sebenarnya benda ini memang Mahathir tahu dan memang benda ini langkah Mahathir. Cuma
Selepas everything dah berjalan lancar, everything dah on track, tinggal dah umum saja, last minute Mahathir tarik handbrake, letak jawatan dan nak wujudkan kerajaan campuran dengan DAP sekali. Semua orang terkejut. Tak seperti mana dibincangkan pada siangnya tu. Semua orang terkejut. Kenapa? Dr. Ismadi menceritakan pada petang 23 Februari itu, selesai mesyuarat PPBM, semua pimpinan parti politik UMNO, PAS, Kartel Azmin, GPS dan juga Warisan yang sudah bersiap sedia menghadapi Yang di-Pertuan Agong. Warisan, betul. Syafiq Abdal pun ada sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Ketika itu, ada Syafiq Abdal. Alright? Mereka dah standby untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, mempersembahkan perakuan bersumpah MP-MP daripada parti masing-masing yang berjumlah 131 orang semuanya. Mana konsisten pandangan diorang ni untuk menubuhkan satu kerajaan baru yang akan diketuai Dr. Mahathir tanpa melibatkan PKR, tanpa melibatkan DAP dan tanpa melibatkan PAN. Tiba-tiba sampai berita Dr. Mahathir yang beliau kejang kaki, dia lagi krem, tidak mahu untuk pergi lebih jauh, tak nak melangkah lagi. So, patutnya yang malam dia buat dinner tu, yang ramai-ramai buat dinner tu, patutnya itu majlis perisytiharan kerajaan baru yang akan diketuai Mahathir. Okey? Tetapi bertukar jadi majlis makan malam je. Mengapa Mahathir tiba-tiba tarik handbrake, tuan-tuan puan sekalian? Mengapa? Kerana beliau dipujuk oleh anak-anak beliau. Kata Dr. Ismadi di sini, beliau telah dipujuk oleh anak-anak beliau. Mahathir telah dipujuk oleh anak-anak dia. Khususnya, Dr. Ismadi menamakan dengan jelas nama budak ini, iaitu Mohzani Mahathir. Supaya jangan teruskan benda ini. Detail Dr. Ismadi tulis nama kat sini. Okey. Sekali lagi, kenapa Mahathir tak meneruskan? Sebab anak-anak Mahathir, terutamanya Mohzani, memujuk Mahathir jangan teruskan. Okey. Kenapa Mohzani yang namanya naik? Sebab apa? Dalam banyak-banyak anak Mahathir, yang paling boleh follow Mahathir dari segi intelek ialah Mohzani. Itu aku akui. Memang aku akui. Jaja apa ni? Ya Allah. Okey. Kita tengah live dah Nilan. Yang ngacau punya. Dah ambil. Salah. Dah. Ni. Cabut air tu. Dah. Alright. Sorry. Iklan. Dalam banyak-banyak anak Dr. Mahathir, Mohzani yang paling boleh mewarisi Mahathir punya intelek. Okey. Sebab apa tahu? Anak-anak Mahathir ni memang ada yang hampir-hampir gagal bisnes sebagainya, kan. Kita nak sebutlah, ada tulisan Dr. Ismadi kat sini yang kita tak nak sebut, kan. Tetapi basically-nya dalam banyak-banyak anak Mahathir, Mohzani is the success story lah. Okay, success story. Kita nampak Mohzani macam-macam syarikat yang dikuasai oleh anak-anak Mahathir, banyaknya nama Mohzani, macam Kencana dan sebagainya. Anwar dedahkan Kencana Petroleum, Mohzani punya sebagainya, kan. And then lepas tu tak salahnya Syed Miguel kan, Mohzani punya, kan. Syed Miguel Mirzan ke Mohzani? Antara itulah. Tapi memang Mohzani dan banyak anak Mahathir, Mohzani yang paling menjadi. Even Mukhris pun tak begitu menjadi sebenarnya. Sebab apa? Mukhris ada rekod yang buruk. 2 kali pegang negeri, 2 kali terpaksa mengundur. Sebab apa? Masalah dalaman parti. Okey? Ada juga anak Dr. Mahathir yang tak ada jiwa Melayu, hanyut dengan akal-akal liberal. Yang ini kita tak sebut, kita tahu siapa nama dia. Yang terlampau liberal ini, kita tahu sangat-sangat, tak nak sebut nama dia. Tapi Mohzani yang paling menghampiri intelek dan juga semangat perjuangan Mahathir. Okey? Bila Mohzani buka mulut kata jangan teruskan benda ni, Mahathir pun tak ada apa-apa lah. Sebab Mohzani ni adalah anak Mahathir yang paling power. Kenapa? Soalannya kenapa Mohzani kata jangan teruskan? Menurut Dr. Ismadi kat sini, tuan-tuan sekalian, jawapannya ialah kerana Mohzani basically-nya dah dipegang oleh DAP. Macam mana pula? Sebab masa Pakatan Harapan memerintah dan juga Lee Kuan Yew menjadi Menteri Kewangan, Mohzani telah diberikan, orang kata apa, kalau ikut ayat Dr. Ismadi kat sini, aku just baca secara literal je, jamuan besar oleh menteri-menteri DAP. Boleh rujuk apa yang telah didedahkan oleh Najib Razak tentang tender-tender yang Mohzani dapat. Benda ini Dr. Ismadi tulis kat sini. Kenapa Mohzani dikatakan dirantai oleh DAP? Sebab semasa PH memerintah, Mohzani mendapat banyak bukan nak kata habuan lah, banyak kelebihan lah daripada DAP. Dan benda ini kita boleh rujuk kepada apa yang telah didedahkan oleh Najib Razak sekian lama.
tuan-tuan puan-puan sekalian? Apa dia? IC Irwan dengan Bihamdin hantar pada Maiti WhatsApp sebab Maiti nak key in Oh ya. pembelian orang malam ni. Alamak, kat sini. Tidak kat handphone ni. Macam mana tu? Tak apa, abang akan tamatkan abang punya live lebih kurang dalam 10 minit. Sebab semua 12 tau. 10 minit. Okey tuan-tuan sekalian, saya memang kena tamatkan live saya awal, tapi tak apa, kita akan cerita terus. Alright. So basically tuan-tuan puan sekalian, kelemahan Mahathir kat sini lah itu. Apabila sampai kepada anak-anaknya ataupun nepotisme ataupun rakan-rakannya kronisme, ingat tak ayat Anwar ni, nepotisme, kronisme, kita tak nak, kita reformasikan kerajaan, kita hancurkan amalan nepotisme dan juga kronisme. Pada tahun 98 itulah first time aku dengar perkataan nepotisme, kronisme. Tu cakap. Okey. Mahathir memang tidak akan dapat lawan apa-apa. Kalau nepotis dan juga kronis dia kena, memang dia surrender. Dia tak boleh buat apa. Dia memang akan tunduk kepada pihak yang telah memberikan kelebihan kepada dia selama ini. Okay. Basically-nya kita tak naklah mendetailkan lebih lanjut whatsoever. Kan. Cumanya cukuplah kita katakan tulisan Dr. Ismadi ini merupakan satu dakwaan yang keras juga pada Mahathir. Tapi zaman sama juga dia telah merujuk juga kepada tulisan-tulisan Najib Razak tentang tender-tender yang telah diperolehi oleh Mozani sepanjang Pakatan Arah Pemerintah. Dan selepas saya mengkaji balik tulisan-tulisan Najib Razak, saya dapati macam ada kebenarannya dakwaan daripada Dr. Ismadi ini, dan ini terpulang kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menilai adakah benda ini logik. Kalau tanya saya, benda ini macam logik. Sebab apa? Sebab kita memang cuba mencari jawapan. Kenapa Mahathir yang selama ini kita rasa merupakan memang orang yang sangat anti dengan DAP, tiba-tiba boleh menjadi tunduk pada DAP sampai nak rak, sampai tak boleh nak berpisah langsung dengan DAP. Sampai artikel tadi yang saya copy paste tadi, kan, menunjukkan bahawa Mahathir pelik kenapa orang menolak DAP dan sebagainya. Benda yang kita tak pernah tahu, kita tak pernah jangka semua hidup. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, ada satu lagi benda yang penting orang akan tanya. Habis tu tuan-tuan, takkanlah PAS tak ada kelemahan? DAP tak pernah cuba untuk rosakkan PAS ke? Jawapannya ada di sini tuan-tuan puan sekalian. Okey. DAP sebenarnya tinggal satu lagi parti yang cuba untuk dimusnahkan ataupun cuba untuk dikawal, iaitu PAS. DAP pernah buat pada tahun 2015 dulu tetapi gagal. Kenapa? Kerana parti PAS tuan-tuan puan sekalian memang teguh dengan dia punya akar umbi dia, yang memang teguh dengan pendirian asal PAS memperjuangkan Islam, dan sesiapa yang dilihat tidak bersama-sama dengan perjuangan Islam, mereka akan dinyahkan. DAP gagal pada tahun 2015, tetapi jangan kita tak tahu, mereka akan tetap mencuba pada masa akan datang. Sebab apa tahu? Sebab DAP pernah mengetahui kelemahan kita, kelemahan PAS ni, iaitu PAS boleh berlembut sebenarnya tuan-tuan puan sekalian sekiranya agenda Islam yang PAS menjuangkan diberi ruang untuk dilaksanakan. DAP pernah berlembut. Ingat tak perjanjian bertulis yang agree to disagree tu? PAS bila PAS senang je. Dengan PAS ni very easy. Engkau bagi ruang pada aku untuk menegakkan Islam, aku lagi dengan kau. Tu style PAS. PAS bargaining tak banyak. Kami tak minta jawapan, kami tak minta jawatan. Kami tak minta kedudukan. Jawatan menteri pun kita minta. Tapi bagi kami ruang untuk tegakkan Islam. Dan masa tu kalau dia bagi memang PAS, okay, no problem, kita akan follow you. No problem. Itu juga antara konsep muafakat nasional, iaitu PAS diberi ruang untuk menegakkan Islam. Itu syarat PAS sebenarnya. Tak ada lain. Tak ada benda lain. Okey. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tahu apa jadi. Walaupun DAP mula-mula memberikan ruang tersebut, DAP tidak boleh menipu diri mereka sendiri yang mereka memang tidak mahu agenda Islam ini dilaksanakan di Malaysia. Mereka tidak pernah menolak agenda Islam ni pada tahun 2001. Kenapa mereka mesti terima benda itu sekarang? Sebab pemimpin DAP pada tahun 2001 dengan sekarang sama je. Itu masalahnya. Selagi pemimpin diorang sama, selagi itulah agenda DAP tidak akan berubah. Jadi, bila PAS dapat hidu yang DAP makin lama makin cuba main palat, minta maaf cakap, bahasa kasar sikit. So, akhirnya PAS pull the handbrake, kita tak mau lagi dah. Dan menyebabkan tercampaklah beberapa kerat orang yang hijau bertukar menjadi busuk, menjadi warna oranye. Buah yang segar pun hijau. Pasal yang oranye ni dia terlebih masak. Itu masalahnya. Jadi itu yang berlaku kepada PAS pada tahun 2015. DAP pernah cuba untuk menguasai PAS, tetapi gagal. DAP berjaya menguasai orang lain, tetapi DAP tidak pernah berjaya menguasai PAS. Tentang UMNO pula tuan-tuan puan-puan sekalian,
DAP pernah cuba untuk tak memecahkan UMNO dengan menarik keluar Mahathir and the gang, dan DAP hampir berjaya pada sebelum 2018 itu. Tetapi kini ternyata DAP juga memandang rendah kepada kekuatan akal umum UMNO yang masih setia dengan perjuangan asal UMNO, dan kini UMNO sedang perlahan-lahan cuba untuk membina kekuatan diri mereka kembali dengan bantuan daripada PAS melalui Mufakat Nasional. Dan kini kita nampak UMNO semakin lama semakin diterima kembali oleh masyarakat, dan kita doakan agar islah UMNO ini terus berjalan dan juga terus berjaya, insya-Allah. Itu sedikit cerita. Satu hipotesis, satu pendapat yang begitu jitu daripada Dr. Ismadi, yang saya rasa mungkin saya juga boleh kongsikan sebenarnya tentang apakah sebenarnya jawapan Mahathir boleh menjadi sangat lemah lutut bila berhadapan DAP pada ketika ini. Tak seperti Mahathir zaman dulu-dulu yang dia begitu lantang dengan DAP. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya patutnya memang habis live pukul 12, tetapi saya terpaksa habiskan live saya awal. Mungkin lagi 5 minit kita akan berakhir. Nombor satunya, saya memerlukan telefon saya ini untuk menyampaikan beberapa dokumen kepada isteri saya yang tengah buat closing. Dan yang keduanya, selepas ini saya akan pulang ke Banting. Sekarang saya kat Gombak, lepas ni saya akan pulang ke Banting. Jadi saya tak nak sampai Banting lambat sangat. Nanti kan kejap lagi anak-anak aku semua tidur. Itu masalahnya. Baik, kita tengok jap komen-komen tuan-tuan puan sekalian. Alright. Najib Perompak Wahidin pada Penerogon Patut Bersara Pancung Malaysia 87 kes. 87 kes betul, tetapi satu pun tidak dibuktikan lagi. Wahai sahabatku Zaha Arinas Hartanah, satu kes pun tak dibuktikan lagi. Jadi macam mana kita kata? Kalau nak cerita tentang kes dan sebagainya, Lee Kuan Yew pun ada kes, betul tak? Dan kes pula bukan dibicarakan pun, tiba-tiba digugurkan tanpa sebab, sampai SPRM pun terkejut. Dengan aku pun terkejut. Macam mana boleh gugur macam tu je? Okey, jangan ingat Pakatan Harapan itu suci. Saifuddin Abdullah pernah menyatakan Pakatan Harapan itu tak sesuci mana, tetapi for some reason dia memadam kembali komen beliau. Kita tak tahulah kenapa dia padam balik. Mungkin takut nama dia terbalik sekali ke, wallahualam, kita tak tahu. Terkisahnya. Kita cek komen-komen jap, tuan-tuan sekalian. Okey, baca komen-komen jap, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Okey, banyak sekali RBA dalam ni. Alhamdulillah, kita suka sebenarnya banyak orang penyokong-penyokong Kata Harapan dalam ni. Cumanya malangnya mereka tak berapa berani nak call kita. Kita sebenarnya minta je orang call kita 0167662616. Tapi mereka mungkin tak berapa berani, orang kata apa, nak call kita, tak berapa berani untuk menegakkan pandangan mereka secara live dan sebagainya. Tak ada masalah. Kita anggaplah saja mereka hanya berani menaip di belakang keyboard, tetapi tidak pernah berani untuk berhadapan secara bertentang mata. Kan, itu sajalah kita boleh katakan. Okey, Muhammad Zaki Mokhtar dengan kata PAS nak join PH, dengan kata ni tak main. Benda itu tak betul. Gambar yang digunakan oleh Jamzuri Adani dan ramai-ramai itu ialah gambar ketika Haji Hadi dan juga Dr. Ahmad Syamsuri mengadakan pertemuan dengan Dr. Mahathir pada tahun 2018 bagi membincangkan tentang petroleum, tentang royalty petroleum. Gambar tersebut ada direkodkan pada tahun 2018. Jadi itu bukan gambar terkini. Tidak ada siapa pun nak berlutut pada Mahathir nak join PH dan sebagainya. Sorry. Kita tidak sure untuk join PH dan sebagainya. Mahathir dah pernah cuba tarik handbrake sekali. Sampai bila-bila pun kita rasa macam tak perlulah untuk kita mendapat pertolongan Mahathir balik semula. Okay? So dengar kata tak ada masalah. Tetapi pastikan kata-kata yang kau dengar tu ialah kata-kata yang betul. Jangan dengar kata tapi kalau orang kata kau bangang, kau nak dengar juga ke? Jangan macam tu kan. So yang penting kalau dengar kata yang betul. Okay? Itu kisahnya. And then lepas tu ada juga komen-komen. Kita baca komen-komen yang ni. Kalau Mahathir terlibat dengan skandal forex, samanlah, sembang je buat apa. Kita pernah nak minta wujukan RCI dari dulu sampai sekarang, tapi tak wujud-wujud dan sebagainya. Okay? Dan yang mengutuk tentang skandal forex itu bukannya PAS, bukannya UMNO, tetapi yang mengutuk pasal skandal forex tu Mahathir ialah Lim Kit Siang. So kita nak tanya kepada penyokong Pakatan Harapan, tolong beritahu, tolong tanyakan kepada Uncle Lim, kes forex diam ke?
Sebab dulu you yang masuk ke dalam you punya blog. Skandal Forex ni, kalau kita ni, kita akan bawa Mahathir ke muka pengadilan dan sebagainya. Wan Azizah, dia kata kalau Pakatan Harapan menang, kita akan bawa Mahathir ke muka pengadilan dan sebagainya untuk dibicarakan. Sampai bila? 22 bulan di kerajaan, satu apa pun tak ada. Tu kisahnya. Skandal Forex, Lim Guai yang duk kata. Tapi, Lim Guai pula, Lim Kaisang yang duk kata. Tapi dia tak bawa pun benda tu ke muka pengadilan. So, siapa yang nak sembang kari lah, tuan-tuan puan sekalian. And then kemudian kita ada... Lebay pun gila jawatan juga. Mesti JSC pun berebut juga. Kita tak berebut. Orang bagi kita ambil. Itu saja. Bodoh lah kalau dia bagi tak ambil. Kan? Kita tak berebut. Tak ada pula kita mengugut untuk meninggalkan kerajaan. Andai kata kalau tak bagi jawatan JSC sebagainya. Engkau bagi, kita ambil. Dan so far jawatan JSC diberikan kepada mereka yang Alhamdulillah ada kelayakan. Sebagai contohnya, Mohtar Suali sebagai anak Perdana Felda diberikan tanggungjawab untuk menguruskan JLC berkaitan dengan penanaman kelapa sawit dan sebagainya. Memang betul berada di tempatnya. Okeylah tu. Kan? Macam dulu pun kita nak pasal JSC sebagainya tentang jawatan-jawatan lantikan ni, kita tanya juga kepada macam orang seperti orang-orang Nayadim, Nik Omar, Zulkifli Abidin Al-Abiyadi. Kerajaan dah bertukar, kau bila letak jawatan? Takkan kau bukan tak tahu malu kot. Kerajaan dah bertukar, kau tetap mencongokkan dekat Yadim tu buat apa? Letaklah jawatan cepat. Jangan bawa kita malu. Tu kisahnya. Apa lagi komen-komen RBA yang nak baca kat sini? Apa? Banyak. Apa? Sonok juga masalahnya. Zero rasuah, apa cerita bayar Claire? Kita tak bayar Claire sebab dah tutup kes. Masalahnya. Dia dah cakap banyak kali dah. Claire ni memang taktik. Dia tahu nak kalah. So apa dia buat? Dia memanjangkan tempoh perbicaraan dengan tuntutan ini sampai kita tak lagat nak tanggung lagi kos. Tahu tak? In the end of the day, tak apalah, kita tak nak teruskan. Dan kita pun bayar dekat bilik sidu. Kita punya lawyer. Itu je. Kita bukan bayar dekat Claire. Kita tak bayar. Kata Claire nak aku bagi satu juta tutup kes. Tak ada. Kita yang saman. Buat apa kita bayar Claire? Apa kebangang kau ni masalahnya? And then bukti mana bukti? Setakat gambar yang Claire tunjuk. Itu siapa-siapa boleh conteng bang. Anwar. Kertas hitam. Foto stat terlebih toner. Apa cerita? Sembang kari lah korang ni masalahnya Pakatan Harapan. Sembang kari. Bukti tak ada, apa tak ada. Korang ni tahu tak? Korang jenisnya sendiri buat cerita, sendiri sembah, sendiri percaya, sendiri yakin. Lepas tu shock sendiri. Tu korang. Itu Pakatan Harapan. Fakta tak ada. Hamblau semua. Kalau korang ada fakta betul, korang call aku dah sekarang. Kalau korang yakin hujah korang betul, korang call aku dah. At least aku berani buat live. Kan? At least aku berani buat live, aku sebutkan nombor, aku sebutkan data, aku sebutkan nama. Cerita banyak tak ada. Tu kisahnya. Okey, kita tengok jap. The thing is, tuan-tuan dan sekalian, kita tengok banyak sekali nampaknya RBA yang orang kata apa, tengah kepanasan tuan-tuan dan sekalian. Tapi tak ada masalah. Kita sebenarnya sukalah bila orang PH join live kita, bermaksud we did the right thing lah. Itu je. Kan? Dulu pun ramai juga RBA yang join live kita kat Al-Hajari Live dulu kan. Tapi lepas tu, diorang senyap sunyi lah. Mungkin sebab je kerajaan kot. Bila jadi pembangkang ni, masalahnya diorang tiba-tiba pula ada masa terlebih kan. Sekarang aku apa dah? Aku kena keluar cepat ni sebab aku nak kena... 9.45. Okey, tak ada masalah. Okey. So, tak ada masalah tuan-puan sekalian. Memandangkan puak-puak RBA ni tak berapa nak call kita dan sebagainya. Dan juga aku lepas ni nak kena bergerak 75 km ke barat daya. Kan? Barat daya KL ni. Jadi rasa-rasanya kita terpaksa end live kita pada ketika ini, insyaAllah. Malam besok kita akan sambung. Jangan risau, kita akan live setiap malam. Melainkan kalau aku betul-betul penat, kita akan live setiap malam untuk Al-Hajari Live ini, tuan-tuan puan sekalian. Tak ada masalah, insyaAllah. Kita memang sentiasa bersedia untuk menjawab panggilan-panggilan telefon anda. Dan kita juga sentiasa bersedia untuk bukan nak kata berdebat, tetapi untuk kita sama-sama berdiskusi
tentang masalah-masalah politik di mana tanah air kita, insya-Allah. Baik. Jadi apa-apa pun, terima kasih kerana sudi menonton live kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kau akan dapat di balik penerangan-penerangan ini, insya-Allah. Dan besok kita akan cerita. Malam ini aku janji nak cerita pasal George Floyd tapi tak sempat nak cerita. InsyaAllah besok tolong ingatkan aku untuk cerita tentang George Floyd. Mudah-mudahan kita akan dapat untuk bersama-sama meneliti tentang apakah impak tentang rusuhan besar-besaran yang berlaku dekat Amerika Syarikat ini, bukan sahaja kepada negara Amerika Syarikat itu sendiri tetapi kepada Malaysia dan juga seluruh dunia secara amnya. Terima kasih kerana menonton Al-Hajari Studios. Terima kasih kerana memberikan sokongan kepada kita, insya-Allah yang baik itu datang dari Allah Taala, yang tercantik itu datang daripada kelaman diri saya sendiri. Saya tinggalkan anda dengan satu kata-kata: juangkanlah Islam, Islam pasti menang. Dan bila Islam menang, seluruh manusia, tak kira apa bangsa sekalipun, akan merasa sejahtera, insya-Allah. Okey? Kita pasti menang, kita mesti menang kerana gagal itu bukan pilihan. Anda yang terbaik, saya yang terbaik, kita semua dari Malaysia, kita yang terbaik. Jangan lupa subscribe, Ajar Studios punya YouTube untuk dapatkan video-video saya yang terkini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda malam esok. Bye-bye.